Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya mengucapkan selamat bertemu kembali kepada para penonton semua, dan pada kali ini kita mempunyai pasukan yang kedua dalam dialog orang muda kita sesudah kita mulakan minggu lepas dengan pasukan yang pertama. Tajuk yang akan kita kemukakan pada hari ini berbunyi, apa sebenarnya yang orang muda mahu? Sebenarnya kadang-kadang sebagai orang tua, saya lah rasa kadang-kadang memeningkan kepala juga dengan kehendak orang muda ni. Kadang-kadang kita tak boleh faham. Tetapi pertanyaan ini jawapannya bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat, terutama sekali masyarakat orang tua. Mungkin sesama muda pun tidaklah semestinya sama-sama faham. Kita ada 4 ahli panel yang saya pilih, orang bagus-bagus semua. Ini aktivis MDN semua ni. Iaitu yang pertama sekali Dr. Raudatul Firdaus binti Fathi Yassin, pensyarah kanan Jabatan Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, serta timbalan pengarah kepada Center for Islamization, Centris, Universiti Islam Antarabangsa. Yang kedua, Dr. Muhammad Shakir bin Muhammad Rusdi, pensyarah kanan Ekonomi dan Politik Islam, Pusat Pengajian Pengurusan Pembangunan Islam atau lebih dikenali dengan ISDA, Pulau Pinang. Yang ketiga, Dr. Kamaruzzaman bin Nordin, pensyarah kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Dan yang keempat, Dr. Nur Karilawati binti Abdul Karim, pensyarah kanan bidang komunikasi, Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam, Malaysia. Dan saya macam biasa Mahmud Zudi menjadi moderator kepada perbincangan ini, dan Dr. Basri sebagai penerbit. Terima kasih Dr. Basri menjadi penerbit kepada program kita ini. Saya akan bermula dengan soalan pertama, dan saya akan lepaskan soalan ini kepada semua ahli panel, tapi mungkin untuk menjadikan perbincangan kita ini terurus, kita pergi kepada Dr. Raudah dululah. Bunyinya secara kuantitatif. Kita nak tahu siapa pemuda, siapa orang muda, terutama orang muda yang waras dan sebagainya. Kita boleh merujukkan kepada berbagai-bagai convention, sama ada terutama sekali yang antarabangsa, boleh rujuk kepada undang-undang, peraturan, garis panduan dan sebagainya. Tetapi secara kuantitatif, saya selalu bertukar. Secara kuantitatif, kadang-kadang kita mempunyai pandangan yang berbeza. Dia sifat atau nilai kualitatif ini kadang-kadang cukup subjektif. Jadi bagi Dr. Rauda, apakah sebenarnya sifat yang sepatutnya ada pada seorang orang muda yang kita berbincang dengan orang yang waras lah. Bukan artinya yang selainnya tidak waras, tetapi yang boleh diharapkan sebagai orang yang boleh memimpin masyarakat kita dan sebagainya. Okey, Dr. Rauda. Terima kasih Datuk Mahmud Zuhdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Mahmud Zuhdi atas kesudian menjemput kami, orang-orang yang dikira sebagai muda, in bracket, wallahu a'lam, untuk berkongsi sedikit dapatan kajian ataupun brainstorming yang kami buat, insya-Allah berdasarkan tajuk yang diberikan oleh Datuk sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat bukan sahaja untuk para pendengar, tapi yang lebih utama pada diri kami sendiri yang dikatakan sebagai orang muda, insya-Allah.
Jadi, kalau dilihat soalan tadi, mungkin ini pada pandangan saya daripada bidang pengkhususan saya, Quran dan Sunnah, kami melihat ataupun saya melihat bahawa orang yang muda, yang normal, yang waras secara kualitatifnya adalah mereka yang memiliki keseimbangan dari sudut pemikiran, keilmuan dan emosi yang dilengkapi dengan elemen-elemen kerohanian ataupun keagamaan berdasarkan manhaj yang benar dan sahih. Jadi saya suka untuk memetik satu kalam daripada Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi yang menggambarkan orang muda dengan mukadimah yang agak menarik dalam Risalah Nur, Kitab Asa Musa, bab yang ketiga. Beliau ada menyatakan, tidak syak lagi bahawa orang muda akan berlalu pergi, bertukar usia menjadi tua lalu mati. Ibarat musim panas yang memberi laluan untuk hadirnya musim luruh dan sejuk dan hari siang yang berganti malam. Semua wahyu yang diturunkan memberikan gambaran gembira bahawa jika usia muda yang hanya sementara ini yang akan pantas berlalu meninggalkan kita dimanfaatkan untuk amalan-amalan yang baik, memartabatkan maruah diri, terikat dengan batas etika yang benar, dia akan menatijahkan kemudaan yang abadi. Maksudnya jadi kekal muda di dalam syurga, termasuk Datuk Mahmud nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah. Jadi bila dianalisis elemen-elemen yang dinyatakan oleh Imam Sa'id Nursi ini tadi, sebenarnya ia merangkumi keseimbangan pemikiran, keilmuan, emosi yang dipandu dengan manhaj dan sumber yang sahih daripada wahyu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah kita sebagai orang Islam. Namun jika tidak lengkap elemen-elemen ini, maka dibimbangi orang muda tersebut masih perlu dibantu untuk menjadi orang muda yang normal atau waras bagaimana yang Datuk sebut tadi. Jadi ini ada ya, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW, kita nampak ada 13 hadis yang menyebut perkataan orang muda, iaitu syabab dalam bahasa Arabnya. Antara yang paling menarik, saya suka petik satu hadis mengenai 7 golongan yang akan menerima ataupun dilindungi oleh payung Allah Subhanahu Wa Taala di Arsy kelak. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, iaitu daripada riwayat Bukhari, 7 golongan yang akan beroleh payung Allah di akhirat kelak, dan tiada payung selain pada payung Allah SWT. Yang pertama imam adil, pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, iaitu pemuda yang membesar di dalam beribadat, dalam keadaan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kedudukan pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang sentiasa berada di manhaj yang benar adalah sangat tinggi dan mulia, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Jadi itu saja untuk soalan pertama ni, Datuk. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dr. Syakir. Apa nak kata? Terima kasih kepada Datuk Mud atas soalan yang sama. Baik, soalan yang sama. Saya melihat kepada situasi orang muda hari ini tak sama seperti mana situasi zaman-zaman sebelum ini. Kerana orang muda pada hari ini menempuh satu zaman yang dinamakan sebagai revolusi industri 4.0. Ketika ni zaman yang dipenuhi dengan pelbagai teknologi. Jadi pemikiran orang muda banyak dibentuk dalam suasana teknologi. Jadi pemikiran orang muda ni, dia lebih, kalau bagi saya secara kualitatifnya, mereka ni up to date. Mereka ni tak gemar berfikir seperti mana orang-orang tua berfikir. Mereka ni lebih nak cepat. Kalau kita boleh sebut sebagai gopoh lah. Mereka ni suka nak cepat, kemudian tak mau berfikir secara yang biasa-biasa. Mereka nak berfikir yang lebih mendalam. Kemudian mereka ni ada sifat yang tak penyabar, yang kurang sikit penyayang. Kerana masing-masing ni bila dalam media sosial, masing-masing cuba untuk pertahankan pendirian dan pemikiran masing-masing. Jadi orang muda pada hari ini dia agak berbeza kerana masing-masing telah dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran dan mempunyai pendirian masing-masing. Sehingga kan dalam media sosial tu kita boleh lihat bagaimana orang-orang muda ni mula untuk bercakap dan berfikir seperti orang tua, tetapi sebenarnya dari sudut keilmuan mereka, dari sudut pengalaman mereka amat sedikit, yang menyebabkan kadang-kadang mereka
sedikit tergelincir daripada kaedah dalam berbahas dan juga dalam berbincang, yang akhirnya mereka membawa satu pendekatan yang agak kurang senang dalam kalangan masyarakat. Kemudian saya melihat orang muda di sudut keilmuan, mereka ni nak ilmu yang agak terkini. Kalau kita berbincang sangat kitab kuning, kita bincang kitab turos, mereka ni dah agak kurang untuk berasa gairah untuk mendapatkan ilmu yang seperti itu. Jadi kebiasaannya mereka banyak mendapatkan ilmu daripada Facebook, daripada media sosial yang disebut sebagai medsos media sosial. Perbincangan mereka ni walaupun nampak agak kritikal tapi sebenarnya tak terlalu ilmiah. Mereka cuba dari sudut orang muda ni, mereka cuba nak menyampaikan sesuatu tapi kita nampak dangkal dari sudut pemikiran itu. Kemudian ilmu dan juga hiburan dan bagi orang muda pada hari ini sama naik. Ilmu pun mereka nak, hiburan pun sama naik. Jadi kalau hiburan tak ada, jiwa jadi kosong. Dia kalau ilmu tak ada pun jiwa kosong. Tapi hakikat orang muda hari ini, kalau tak ada kedua-duanya, satu tak seimbang, dia jadi kosong juga. Dia jadi tak balance. So orang muda pada hari ini dia nampak berfikir tu kalau tak ada muzik, idea tak datang. Macam tu. Kemudian dari sudut idealisme pula, macam biasalah bila mereka ni banyak melihat kepada teknologi dari sudut Facebook, dapat ilmu copy paste dan sebagainya, yang menyebabkan kadang-kadang idealisme mereka tidak berpijak ke bumi yang nyata. Itu baik Prof. Itu pandangan saya berkaitan dengan orang muda. Okey, terima kasih. Dr. Kamaruzzaman. Terima kasih Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya setuju dengan apa yang telah diberikan oleh Dr. Rauda dan juga Dr. Syakir tadi. Mungkin saya punya kupasannya sedikit berbeza Datuk. Bukan saya nak mungkin saya lihat dari segi orang muda, dari segi kualitatif itu memanglah kita lihat orang muda yang Dr. Rauda cakap tu memang sepatutnya dia mempunyai ilmu pemikiran yang sangat tinggi dari segi akhlak dan sebagainya. Tetapi realitinya orang muda pada hari ini dia expose ataupun terdedah kepada teknologi yang sangat canggih. Baru 2 tahun dah boleh tengok contohnya main handphone, tak macam kita. Jadi dari segi ilmu ataupun pemikiran dia tu cepat berkembang tapi mungkin tidak matang. Di sini saya suka mengambil pandangan ada seorang neurobiologist, dia membuat kajian tentang otak manusia ni. Dia kata sebenarnya kenapa orang muda, kita kata macam Dr. Syakir tadi kata, orang muda ni biasa dikatakan sebagai gopoh lah, buat keputusan secara tergesa-gesa lah, emosi tidak stabil dan sebagainya. Rupa-rupanya otak manusia ini, dia ada satu bahagian yang di depan sekali tu dinamakan sebagai frontal lobus ataupun frontal lobe dalam istilah dia. Itulah yang sebenarnya yang membantu individu ataupun manusia ini untuk membuat keputusan secara rasional, untuk self-control dan ataupun dimemikirkan secara perancangan, membuat perancangan dengan baik. Tetapi bahagian otak depan ni dia paling lambat sekali matang. Iaitu dia matang hanya bila dah sampai usia 20-an. Tetapi ada satu bahagian otak lain ini di mana letaknya emosi, letaknya gerak hati ataupun impuls ini yang terbentuk dahulu, yang matang dahulu. Jadi maknanya kalau orang muda ni biasanya, sebab itu kenapa dia dilihat sebagai kadang-kadang terlalu gopoh, tidak fikir panjang sebelum buat keputusan, sebabkan emosi ini terbentuk dahulu. Maknanya yang pemikiran secara untuk buat perancangan, untuk buat keputusan secara rasional itu terbentuknya matang kemudian. Jadi dia tidak dapat nak membimbing, sebab itu di peringkat muda, di awal usia katakan 15 hingga ke 20-an itu, orang muda ni perlu bimbingan yang betul daripada orang-orang yang lebih senior, yang lebih matang. Tapi bila dah mencapai usia matang, katakan usia muda yang hampir dewasa, 30 hingga 40, di mana fungsi otak itu telah sempurna, di sinilah maknanya kita katakan seorang pemuda itu boleh berfikir secara rasional. Dari segi keilmuan dia memang dia berpotensi untuk menyerap dan juga mempelajari ilmu yang sangat tinggi. Jadi maknanya kalau kita nak katakan orang muda dari segi kualitatifnya, kalau orang itu walaupun usianya dah katakan lebih 40 tahun, tetapi dari segi tindakannya masih lagi macam kebudak-budakan, sebab itulah kita katakan orang tua yang tak sedar diri contohnya lah.
Sebab dia ni orang masih tua. lagi orang tua yang kebudak-budakan. Ada satu saya tengok tadi peribahasa, dia kata cekur ada lagi di ubun-ubun. Cekur ni daun cekur lah. Mana istilah kepada seorang yang dah tua tapi masih lagi kebudak-budakan. Jadi itu mungkin sifat kualitatif yang negatif lah yang kita bincangkan ni, yang positif. Jadi yang positif sepatutnya golongan muda ini dia mempunyai capability ataupun kemampuan untuk menjadi seorang yang ilmuwan. Sebabkan tenaga dia itulah peringkat yang paling tinggi di mana kita punya tenaga yang banyak untuk kalau kita ada nak menuntut ilmu, apa jua ilmu yang kita nak tuntut, inilah masanya. Dan dengan semangat yang tinggi, kalau kita halakan pada benda yang betul, insya-Allah dia akan jadi benda yang baik lah. Jadi itu Datuk, mungkin saya punya komen setakat ini. Okey, terima kasih. Pergi kepada Dr. Nur Karila. Ini semua orang utara semua ni. Ya, silakan. Doktor kena buka mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tok Mut kerana menjemput saya dan juga semua rakan-rakan di sinilah. Berkenaan dengan kualitatif apa sebenarnya yang orang muda mahu, tajuknya lah. Tadi ni ada saya baru balik daripada perbincangan bersama industri di mana soalan yang sama juga kami bincangkan tentang apa yang orang muda mahu. Jawapannya orang muda ni tak tahu apa yang dia mahu. Tanpa bimbingan memang dia akan ke laut lah. Itulah kita orang punya perbincangan tadi secara ringkasnya. Dan saya lihat di situ aspek yang paling utama sekali yang orang muda ni perlu ada, orang muda yang normal. Tambahan kepada apa yang Dr. Rodah bincangkan tadi. Tambahannya ialah kebolehan untuk mengurus diri sendiri itu. Saya rasa orang muda ni dia tidak mempunyai nilai ataupun keupayaan daripada aspek tersebut. Ya. Itu yang membuatkan dia berada di dalam pemikiran yang mungkin sedikit mudah terkeliru dengan adanya media sosial dan sebagainya, teknologi dan sebagainya. Dulu mungkin masa zaman kita muda kita tak ada Facebook. Tak perlu pun defend kepada orang lain bahawa kita ni cantik, kita ni sudah sempurna, rupa bentuk wajah kita ataupun untuk nak mempertahankan siapa diri kita tu. So di situ jati diri mungkin pada zaman sekarang ni mereka melihat kepada apa yang orang ataupun media tu sendiri paparkan. Mereka mau menjadi seorang yang berjaya ataupun seorang yang mungkin mempunyai pelbagai kebolehan di dalam hidup. Dan yang daripada aspek keilmuan dan juga emosi, kualitatifnya saya lihat di situ perlu ada keseimbangan. Itulah nilai yang perlu ada di kalangan, tapi secara realitinya tak ada. Semua kita tak seimbang. Susah nak kata seimbang lah, saya ni balance daripada aspek duniawi ataupun aspek keseimbangan mental dan juga perasaan emosi itu kan. Di situ saya mungkin boleh cadangkanlah, kita ni mungkin kekurangan penerapan nilai-nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang, nilai rasa ataupun sikap kebertanggungjawaban. Dan yang ketiga, nilai rasa hormat tu. Sifat saling hormat menghormati. 3 nilai ni, daripada kecil saya rasa mungkin kita kurang diterapkan di situ. Makanya di kalangan belia kita ni tidak terarah ataupun tidak terpimpin perkembangan dia. As usia dia bertambah meningkat menjadi remaja dan juga dewasa. Dan saya setuju jugalah tadi Dr. Kamrul Zaman pun cakap bagaimana pemikiran kita, otak kita ni lambat berkembang. Dan di situ mungkin seseorang tu lebih muda, lebih awal lagi dia punya kematangan dia kan.
Itulah. Okey, terima kasih Dr. Nur Khalilah. Saya nak balik pada Dr. Raudah semula. Kita nak perincikan tadi. Saya rasa saya cuba ambil satu soal keseimbangan, keperluan kepada keseimbangan. Persoalannya, apakah satu panduan yang jelas kita perlu mengimbangkan antara katalah antara iman, ilmu dan emosi. Emosi juga penting, tapi kalau tak imbang, jadi macam mana nak ada keseimbangan itu? Bagaimana? Tadi saya ada sebut tentang keperluan kepada keseimbangan. Sebenarnya mencakupi spiritual dan fizikal pada diri setiap insan, yang mana kita sebagai manusia khalifah Allah dan dalam masa yang sama abdul. Kita ada dua elemen, elemen perhambaan dan elemen kepimpinan. Elemen perhambaan melalui konsep ibadur rahman, ibadullah, dan elemen dan melalui konsep khalifatullah atau khilafatullah fil ardi. Jadi untuk mendapatkan keseimbangan itu, maka kita tengok balik pada fitrah manusia, di mana manusia ini terdiri daripada dua entiti, yang entiti zahir dan entiti batin. Yang zahir itu fizikal jasad kita, manakala yang batin itu terdiri daripada akal, ruh dan akal, ruh dan juga qalb ataupun hati. Jadi apabila kita dapat menyeimbangkan ketiga-tiga elemen dalaman bersama dengan elemen luaran, akan terzahir kebaikan, keseimbangan dalaman itu melalui sifat perbuatan kita dan interaksi kita bersama dengan horizontal ataupun vertical. Interaksi dengan Allah secara vertical dan horizontal sesama makhluk Allah di muka bumi ini, termasuk yang berakal dan tidak berakal, iaitu haiwan, tumbuhan dan juga sesama manusia. Jadi manusia, seseorang itu, orang muda terutamanya, perlu mengenali balik siapa diri kita sebenarnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bukan Allah saja-saja bagi kita ayat dalam Quran tu suruh tengok depan cermin tentang diri kita, tidak. Tetapi Allah tengok wa fi anfusikum, di dalam diri kamu, di dalam jiwa-jiwa kamu. Jadi sebenarnya ada satu elemen di dalam jiwa kita yang kita perlu lihat sebagaimana Allah SWT suruh lihat dengan mata hati, iaitu basirah itu tadi. Maka insyaAllah akan jadilah keseimbangan tersebut. Okey. Dr. Syakir. Tadi Dr. Syakir ada sebut masalah orang muda ni kurang sabar, kurang penyabar. Ini masalah emosi. Jadi boleh Dr. Syakir ulaskan dari segi aspek emosi dalam diri seseorang itu dan bagaimana orang muda itu emosinya meluak-luak dan bagaimana kita boleh mendidik emosi itu. Baik. Didikan dalam hati ni biasanya kita melalui proses pembersihan hati. Biasanya kita ada elemen tazkiyatun nafs yang disebut oleh Sa'id Hawa, oleh Imam Al-Ghazali dan beberapa lagi cendekiawan-cendekiawan Islam yang mereka ni kebiasaannya permulaan dalam perbincangan mereka bila membincangkan berkaitan dengan pembersihan hati ni, sebelum bincang bersih hati, mereka akan jelaskan dulu apa masalah dan juga penyakit hati. Dan penyakit hati di antara yang kita sebut tadi ialah gopoh dan juga tidak sabar, pemarah, banyak berdengki dan pelbagai lagi penyakit-penyakit hati. Dan kaedah yang dibawa dalam tazkiyatun nafs itu banyaklah peringkat-peringkat dia. Tapi saya tak bincang perkara itu pada petang ini. Saya pada petang ini, saya pernah ditanya berkaitan dengan ujian. Ada mereka yang menjelaskan apabila kita kena ujian, maka akan ditingkatkan darjat. Seseorang yang nak ditingkatkan darjat oleh Allah, maka akan diberi ujian. Adakah semua orang mesti diberi ujian dan untuk dinaikkan taraf dia? Jadi saya berpandangan tidak semesti ujian itu menjadi taraf, menjadi satu ukuran untuk menaikkan darjat seseorang. Kerana dalam Al-Quran pun ada sebut berkaitan dengan yarfa'illahul amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada ilmu, Allah akan angkat seseorang tu kepada darjat tertentu. Begitu juga in akramakum indallahi atqakum. Seseorang yang bertakwa, maka Allah akan angkat darjat dia. Jadi ada 3 golongan. Golongan yang diberi ujian, golongan yang ada ilmu dan golongan yang ada dalam hati dia takwa. Dia seorang pemuda yang nak mengkoreksi diri dia, mesti ada dalam ketiga-tiga perkara ni. Sama ada dia beri ujian ataupun dia
dalam konteks dia memperbanyakkan ilmu ataupun dalam konteks dia memperkuatkan hati dia untuk Allah. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya, tuan-tuan dan puan sekalian, ketiga-tiga aspek ini mempunyai ikatan yang sangat kuat antara diberi ujian, antara ada ilmu dan juga di antara mempunyai takwa dalam hati. Jadi bagi saya proses untuk orang muda menguruskan hati dia perlu berhadapan dengan tiga perkara ni dan mempunyai tiga perkara ni. Saya tertarik dengan satu kenyataan yang dibuat oleh Dr. Carol Dweck dalam buku dia Mindset. Dia menjelaskan ada tiga perkara yang perlu diperbetulkan oleh seseorang apabila ingin memperbetulkan diri dia. Yang pertama, dia perlu pakar dalam mendidik, educational expert. Kemudian yang keduanya ialah media expert. Yang ketiganya brain expert. Jadi tiga expert ini perlu ada dalam diri seorang untuk mengawal nafsu, mengawal peribadi dan juga akhlak seseorang. Jadi bila ada ketiga-tiga ni, dia boleh mendidik diri dia, dia boleh mengawal keadaan media dalam diri dia dan juga dia boleh mengawal untuk mempublicity ataupun tidak. Kemudian yang ketiga adalah dia boleh menguasai pemikiran dia untuk mendapatkan yang terbaik bagi diri dia. Dia kena menguasai pemikiran dia. Kalau dia tak kuasai pemikiran dia, orang lain akan menguasai pemikiran dia. Baik, Datuk. Itu Okey, terima kasih. Jadi kalau Dr. Rusdi, Dr. Syakir sebut brain itu telah dibincangkan oleh Dr. Kamaruzzaman tadi. Brain ini benda fizikal, mind itu spiritual dah. Sekarang ni kita ada orang panggil genetic engineering. Bolehkah kita guna konsep genetic engineering ini untuk kita upgradekan brain anak-anak muda kita, kemudian dengan kerana itu dia menjadi seorang yang lebih waras, kemudian dia punya mind dia lebih baik dan sebagainya. Adakah itu boleh dilakukan ataupun bagaimana? Dalam Islam pun ada menyebut berkaitan dengan lelaki yang soleh untuk wanita yang solehah, wanita yang solehah untuk lelaki yang solehah. Kebiasaan untuk kita memperoleh genetik yang baik, maka ada hasil yang perlu didapati daripada kedua-dua daripada genetik yang baik. Dan bagi saya kekuatan daripada warisan yang baik itu telah terjelas sebenarnya. Ada ulama yang telah pun berkahwin dan dia melahirkan ulama-ulama yang daripada warisan-warisan dia. Yang saya pun terlupa dia punya nama dia, tapi daripada Indonesia. Dan bila dia berdoa pada malam Lailatul Qadar itu untuk mendapat anak yang soleh, zuriat yang soleh, maka ditakdirkan, dimakbulkan oleh Allah, dia dapat zuriat-zuriat yang soleh yang melahirkan ulama-ulama pula selepas itu. Memang ada dari sudut itu, Datuk. Okey. Terima kasih. Kita pergi kepada Dr. Kamaruzzaman. Orang muda adalah orang yang paling tidak setia. Betul tak? Dalam zaman kena ambil. Maaf, sebab sini sini tengah banyak kilat, so sebab tuan nak mute-kan tadi dulu. Okey. Soalan tu agak sukar untuk dijawab, Datuk. Sebab saya pun lah taklah muda sangat pun. Kalau ikut kan, banding orang lain tu saya yang paling senior lah kot. Jadi orang muda tidak setia itu kalau dari segi pandangan pengkaji tentang generasi ni, mungkin dia tengok kategori generasi ni kepada Gen X, Gen Y, Gen Z sekarang ni lah ataupun sekarang ni millennials lah istilah ada, yang kalau Gen X dan Y tu ataupun Z tu. Jadi memang kalau ikut kajian Gen Y dengan Z ni dia lebih dikaitkan dengan tidak setia lah berbanding dengan baby boomers. Baby boomers macam yang lahir masa zaman peperangan itu 44 hingga tahun 60-an tak silap saya. Mereka ni setia. Kalau dalam bidang pekerjaan, kalau kita lihat memang orang-orang yang dalam generasi baby boomers dan X ni dia lebih loyal. Maknanya kalau di kerja tu dia tidak akan berpindah pada kerja lain. Macam saya sendirilah. Saya sebenarnya Gen X je, Datuk. Saya pun memang daripada dulu sampai sekarang dengan UM saja. Tak bertukar tempat lain. Tak lagi ya? Tak lagi. Alhamdulillah lah setakat ni. Tidak macam Dr. Nur Karila. Itu mungkin Gen Y lah kot. Gen Y, Gen Z ni memang dari segi mungkin dari segi pendidikan ataupun perkembangan keilmuan tu lebih advance.
Jadi mereka terbuka pada peluang yang lebih baik, dan dari segi itu bentuk diri mereka. Dan dibuktikan dengan kajian memang generasi ini lebih dikaitkan dengan kurang setia lah. Itu kalau dalam bidang pekerjaan lah. Saya tak katakan dalam perkahwinan itu mungkin berbeza, tapi dalam bidang pekerjaan. Dalam pekerjaan memang itulah hakikatnya. Kalau Gen Y dan Z ini ataupun millennials ini, dia lebih mudah untuk berhijrah daripada satu tempat ke tempat yang lain. Ini dibuktikanlah kalau dalam industri bank di Malaysia ni sendiri, Datuk mungkin maklum benda ni. Kalau katakan 2 tahun itu dah terlalu lama bagi seseorang yang berada dalam industri bank. 5 tahun itu amat lama lah sebenarnya. Kalau biasa 2 tahun tu dah memang kena pergi tempat lain. Itu hakikat yang biasa berlaku dalam industri pekerjaan pada hari inilah, yang menyebabkan golongan-golongan yang saya katakan sebagai millennials tadi. So maknanya kalau kita nak katakan adakah dia tidak setia berdasarkan kepada realiti dalam bidang pekerjaan yang tertentu, memang itulah hakikatnya, Datuk, yang kita boleh kaitkan. Okey, Dr. Nur. Tadi Dr. Nur kata soal sistem nilai yang cacah merubah di kalangan anak muda. Jadi bagaimana kita melihat keadaan ini dan apakah kita boleh cuba mengatasi supaya mereka itu mempunyai satu sistem nilai yang berstruktur supaya mudah untuk mereka itu bergerak. Saya tengok di situ tadi berbanding dengan apa yang Dr. Kamrul Zaman cakap lah tentang kesetiaan, tentang perubahan, kita tak nak berubah apa semua tu kan, depends on generation and something like that. Saya rasa saya kurang setuju sebab kita memang dibesarkan ataupun dididik dengan adanya sistem-sistem tertentu di dalam kita punya kehidupan. Orientasi di dalam keluarga, di dalam masyarakat, mungkin terlalu ada rutin di dalam persekitaran tempat kerja kita, contohnya. Itu routinized work tu. So mungkin sebagai seorang suri rumah contohnya, rutin dia daripada pagi sampai malam tu sama aja. Mungkin disebabkan sistem tu yang memakan diri dia dan dia tidak mahu berubah. Mindset dia pun mungkin dia tidak terbuka kepada apa-apa peluang pekerjaan mungkin. Sebab dia dah berada di dalam yang kedua ialah zon selesa. Ya, selesa. Sebab zon selesa ni kita tak nak pergi dah duduk kat UM aja. Contohnya lah. Saya rasa selesa. Sindir lah tu. Yes. Okay. Jadi Astro tu saya tak berapa selesa. Ada sebabnya. Sebab kerja saya mula tu dah jadi rutin Dah jadi rutin di mana saya ada shift, saya dah jadi satu rutin. Saya rasa saya perlu melakukan sesuatu perubahan dalam sistem badan saya, kita punya clock, time clock tu, dan juga dalam sistem aktiviti di mana mungkin berlaku sedikit ketidakseimbangan dari situ. Mungkin saya punya pekerjaan tu terlalu, saya punya masa tu terlebih kepada sengit sikit, dia lebih kepada pekerja. Hidupan dengan rutin tu yang menjadikan kita berada di zon yang selesa. Maka dengan itu mungkin eloklah orang muda ni didedahkan juga, tetapi dengan bimbingan, dipimpin oleh mentor dia ataupun guru, ibu bapa adalah yang contoh ataupun model yang terbaik untuk membebaskan anak kita ni untuk berada dalam persekitaran yang dia kurang selesa ataupun tak biasa. Itu bukan saja hasil kajian, tapi ini yang suami saya cakap sendiri pada saya lah. Bila dia kata boleh pergi belajar, cuti belajar. Dia cakap, bila saya dah cuti belajar seorang diri di luar negara tu, saya balik, dia kata ada berlaku perubahan di mana mungkin disebabkan oleh saya punya pendedahan kepada budaya di luar tu. Budaya mungkin di luar negara, saya tak ada culture shock lah, tapi saya kena adjust, regulasi emosi, regulate saya punya time, body clock dan sebagainya.
dan juga mengurus orang di persekitaran saya. Dan dengan itu bila saya balik ke Malaysia, saya kembali kepada kepangkuan keluarga, menguruskan keluarga saya. Dan saya tengok di situ ada berlaku sedikitlah perubahan mungkin daripada aspek pemikiran, dan mungkin ini akan membantu remaja kita lah sekiranya berlaku cross culture ataupun pendedahan kepada budaya yang berbeza daripada apa yang mereka hidup sepanjang kehidupan mereka, sepanjang usia mereka. Kajian yang kami buat, saya dengan pelajar master saya dengan pelajar remaja Jepun. Bila dia datang ke Malaysia tu, apa yang kami tengok ialah bagaimana dia punya cultural competence, cultural exchange dia. Dia melihat budaya Melayu ni hampir sama, tetapi berlaku perbezaan juga di situ. Memang kita rasa macam Jepun, orang selalu look up dekat Jepun kan. Jepun ni dengan dia punya masa yang tepat, menjaga masa, menjaga kebersihan, yang agak terurus. Tetapi bila kita soal balik, kenapa ramai masyarakat yang paling ramai sekali bunuh diri adalah di kalangan orang Jepun. Nampak pertembungan di antara bagaimana mungkin sistem yang dia wujudkan tu rutin seharian, proses hubungan human relations tu, hubungan ataupun komunikasi dengan budaya yang sama je, mungkin menjadikan mereka mencapai ke sesuatu peringkat yang mungkin hampir sebab rutin kan menjadi bosan. Itu antara punca mereka mungkin membunuh diri lah. Tapi dapat juga kajian tentang tu. Dan saya tengok di situ pengurusan dengan media, kehidupan kita dengan media ni juga. Itu antara sebab di mana punca utama yang mengubah sistem nilai yang selama ibu bapa saya mendidik saya, kita tak ada teknologi sebelum ni. Setuju dengan doktor cakap tadi tentang revolusi 4.0 ya. Di mana kita ni semua di hujung jari. Makanya lahirlah generasi yang semua nak cepat. Instant noodle, semua nak cepat, hiburan pun nak cepat. Semua tak sabar. Nilai kita kena rancang balik semula perubahan, macam mana nak meningkatkan rasa nilai tadi yang saya percaya jika ada love, rasa sayang, cinta. Yang kedua, kita terapkan dia punya, tanamkan sifat bertanggungjawab, responsible. Dan yang ketiga, rasa hormat antara satu sama lain. 3 ni kami tengah buat aplikasi mobile untuk sekolah tadika. Inilah antara 3 nilai yang di mana untuk dalam penyampaian modul ibadah, modul akidah, sirah, akhlak dan juga bahasa Al-Quran, kami cuba terapkan 3 nilai ni. Saya tak tahulah, saya belum test lagi pada sekolah tadika, pelajar-pelajar sekolah untuk pendidikan Islam. Okey. Saya nak berpindah kepada soalan yang seterusnya dan saya nak buka supaya bising sikitlah perbincangan kita ni. Kalau boleh saya taklah aju kepada siapa-siapa. Soalannya mudahlah. Kita ada khayalan. Kita ada angan-angan. Kita ada cita-cita. Kita ada harapan dan ada kehendak. Ini semuanya sifat-sifat dalaman, iaitu yang berkait dengan minda, berkait dengan emosi. Yang mana satu sebenarnya lebih dominan dalam diri orang muda? Cepat, siapa dia nak mula dulu? Datuk, biar saya dulu pun. Okey. Saya melihat istilah khayalan dan angan-angan ni nampak negatif lah. Kalau kita lontarkan kata orang muda ada khayal, ada angan-angan, nanti mereka rasa macam seolah apa yang mereka rancang tu tak menepati kehendak yang sebenar. Tapi sebenarnya apa yang saya lihat berbanding dengan cita-cita, harapan dan kehendak ini, biasanya permulaan bagi seorang anak muda itu dia akan ada angan-angan dan angan-angan lah, angan-angan, bukan khayalan tapi angan-angan. Bermula dengan angan-angan itu,
kemungkinan dia akan bertekad dan mempunyai iltizam yang kukuh, yang seperti disebut fa'azamta, dia berazam sungguh-sungguh, maka dia akan sampai pada satu tahap cita-cita. Jadi biasanya angan-angan ni tak salah, tapi dia akan jadi penyakit. Seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dalam perkataan disebut tulul zaman. Tulul zaman. Jadi panjang dalam masa tu, maksudnya panjang dia berfikir ataupun berangan-angan, yang menyebabkan penyakit ini membawa kepada dia lupa untuk ingat mati. Lupa untuk ingat mati kerana dia panjang angan-angan. Tapi dalam konteks anak muda, biasanya anak muda ni dia ada masa yang lebih panjang, dan dia tak akan rasa macam seolah dia dekat dengan mati dengan sebab yang demikian. Dia tanam angan-angan itu, mudah-mudahan akan bawa kepada cita-cita. Tapi harapan itu biasanya kadang-kadang bila dia tak sampai kepada cita-cita yang sebenar tu, dia akan bermula dengan perasaan yang mungkin dia akan fed up, ataupun dia terus ada will untuk mencapai cita-cita tu. Itu permulaan bagi saya, Datuk. Okey. Tetapi dalam hidup ni, misalnya kita ada khayalan sains ataupun seorang saintis, dia banyak berkhayal sebenarnya. Kita tengok Einstein, apa semua sekali. Daripada khayalan itulah akan lahirlah idea-idea yang apa semua sekali itu. Ya, benar. Macam mana ni? Siapa dia nak ulas? Mungkin saya bersetuju sebahagian dengan apa yang Dr. Shakir sebut tadi, sebab pada pandangan saya kelima-lima elemen ini adalah subjektif secara teknikalnya. Memang secara literalnya kita boleh bahagi pada dua, khayalan angan-angan negatif dan satu lagi positif. Tapi kalau teknikalnya dia bergantung kepada tahap keilmuan, keimanan, persediaan dan persepsi seseorang. Jadi bagi orang muda yang berilmu dan beriman, tentulah cita-cita jika dipasakkan dengan niat dan yang ikhlas dan tulus, akan memberikan segala khayalan dan harapan serta kehendaknya berjalan dan dilaksanakan di atas landasan yang murni. Ini akan menjadikan setiap langkah yang diambil itu menepati kehendak dan tuntutan agama, yang seterusnya akan meraih redha dan keberkatan ilahi. Jadi apabila berlaku sedikit kesilapan atau tergelincir dari landasan yang benar dalam perjalanan hidupnya, akan sentiasa hadir peringatan-peringatan daripada Allah SWT buat hambanya, agar sang hamba dapat kembali ke landasan yang sahih dalam menggapai cita-citanya. Jadi mungkin apa yang saya cakap ni adalah aspek-aspek kerohanian yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tetapi sebenarnya aspek ini memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan kejayaan khayalan, kejayaan angan-angan, cita-cita, harapan dan kehendak yang hendak dicapai. Sebabnya hadis Nabi SAW memberikan kita panduan mengenai niat, yang mana Imam Nawawi sebutkan di dalam syarahnya. Hadis ni pada riwayat Muslim, innamal a'malu binniyat, sangat-sangat popular hadis ni kan, wa innamal manawa dan seterusnya. Tapi di situ adalah satu aspek di dalam hati yang memasakkan niat. Sesungguhnya setiap amal baik itu dinilai melalui niat tu di dalam hati, dan perkara-perkara tadi datang di minda, khayalan, angan-angan, cita-cita, harapan dan kehendak datang dari hati dan minda. Jadi kedua-dua elemen, kelima-lima elemen ini jika dipandu oleh niat yang betul, yang mana Imam Nawawi sebutkan sebenarnya niat yang betul ialah 1/3 kejayaan. Bermakna sebenarnya dia sudah menempah kejayaan itu, tapi baru 1/3. 1/3 lagi adalah pada usaha yang dia letakkan, dan 1/3 yang terakhir ialah pada qada dan qadar Allah. Kesimpulannya, bagi saya, 5 unsur ni sebenarnya ialah elemen kedua dan elemen ketiga yang terpenting yang perlu ada bagi orang muda. Setelah elemen yang pertama iaitu niat yang benar dan ikhlas dari sudut urutannya. Does not matter which one come first, but of course the intention is about everything. So it has to begin with intention, then 5 ni boleh datang yang mana dulu, yang mana kemudian, insya-Allah endingnya akan ada positif, insya-Allah. Wallahualam. Saya rasa perlu pada jawapan yang Sila, Dr. Kamruzaman. Ana onkan mute, okey. Sebenarnya Ana setuju dengan kedua pandangan lah, Dr. Shakir dengan Dr. Roda. Maknanya kalau kita lihat, mungkin yang saya boleh simpulkan daripada perbincangan tadi, sebenarnya kalau kita lihat dari segi antara angan-angan, khayalan, cita-cita dan juga harapan ini, dia dari sudut mana satu yang lahir dulu, mana satu yang lahir kemudian. Biasanya kalau kita mungkin tidak ada apa-apa, kita ni mungkin tidak ada ilmu, kita tidak ada kemampuan, kita akan
berkhayal ataupun berangan-angan. Sebab tu dalam pepatah Melayu ada kata angan-angan mak jenin. Mak jenin ni kalau ikut kisah dia seorang yang mungkin pemalas tapi selalu berangan untuk jadi kaya. Itu angan-angan mak jenin lah. Mana dari segi pembentukan itu, angan-angan dan juga khayalan itu di peringkat permulaan. Maknanya mungkin tidak diikuti dengan satu usaha yang kuat. Sebab tu dari segi definisinya, kalau kita tengok cita-cita dan juga harapan itu, dia lebih kepada satu disinonim. Maknanya hasrat, keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu. Itu kita takrifan kepada cita-cita dan juga harapan. Jadi bagi golongan muda, bagi saya, di peringkat awal, pembentukan golongan muda yang mungkin di awal bawah 20-an ini, yang mungkin dari segi keilmuannya tidak lagi berapa mantap, dan dari segi aspek lain pun dia tidak lagi lengkap lagi. Jadi mungkin yang lebih rapat pada mereka ialah lebih pada angan-angan dan juga khayalan tadi. Tetapi benda itu tidak semestinya negatif. Saya setuju dengan Dr. Raudah cakap. Negatif sebab kita nak mencapai sesuatu cita-cita, dia akan mula dengan khayalan ataupun dengan apa tadi tu, angan-angan. Kita membayangkan macam Datuk cakap lah. Kalau saintis tu dia selalu membayangkan sesuatu yang tak wujud lagi. Itu memang betul-betul khayal lah. Tapi akhirnya akan dia akan beralih kepada cita-cita dan juga harapan dan berjaya lah benda tu. Mana dia bermula dengan sesuatu yang mungkin tidak beberapa komprehensif lagi, tetapi akhirnya akan tercapai dengan bila dia diikuti dengan banyak usaha dan sebagainya yang membentuk cita-cita dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam Islam pun Datuk, kalau kita lihat memang tidak salah bagi kita untuk berangan-angan atau bercita-cita. Cuma ada panduan, macam saya kata tadi, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif ke semua benda ni. Sebab tu kalau dari segi Islam pun, maknanya kalau kita lihat panduan, kalau kita nak memasang cita-cita itu, ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Sebagai contohnya macam kalau satu hadis yang berkaitan dengan hasad, la hasada illa fitnataini rajulun atallahu malan fasallatu ala halakatihi fil haqq wa rajulun atallahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dalam kes ini kita dibenarkan untuk berhasad ataupun mempunyai iri hati pada dua perkara, dua orang ni. Orang yang ada ilmu, yang dia sampaikan ilmu tu, dan orang yang ada harta, dibelanjakan harta ke jalan Allah. Jadi kalau kita melihat orang itu, kita akan rasa, oh, orang ni banyak duit, aku pun rasa macam nak jadi macam dia lah. Maknanya kita bercita-cita nak jadi orang yang kaya untuk dibelanjakan pada jalan Allah, itu dibenarkan, cita-cita yang sedemikian. Itu juga kalau kita nak mencari ilmu. Tetapi dalam keadaan lain ada juga cita-cita yang Islam kata itu mungkin tidak dibenarkan. Sebagai contohnya macam dalam surah An-Nisa ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'd. Maknanya janganlah engkau bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu janganlah engkau bercita-cita ataupun untuk mendapatkan lebih daripada apa yang Allah lebihkan seseorang itu atas orang lain. Janganlah kita cita untuk mendapat macam orang itu jugalah. Ini sebenarnya dia merujuk pada kisah Ummu Salamah di mana dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kenapa tak boleh jadi lelaki? Kalau lelaki itu ada boleh sertai perang, boleh juga dapat dari segi pembahagian harta rampasan tu dapat lebih daripada lelaki. Jadi turunlah ayat ini. Mungkin asbab nuzul pada ayat ini ialah merujuk pada kisah Ummu Salamah tu yang bercita-cita mungkin kata kenapa dia tak jadi lelaki. Jadi maknanya Allah bagi panduan, tak boleh kau nak cita-cita macam ni. Maknanya ini dah ditetapkan oleh Allah, perempuan dapat bahagian dia, lelaki dapat bahagian dia macam ini. Jadi maknanya kalau kita nak katakan secara umumnya, cita-cita ini angan-angan ke, cita-cita ke harapan ke, dia boleh jadi benda yang satu yang negatif dan positif bergantung kepada bagaimana kita berusaha ke arah itulah. Saya setakat dulu tu. Okey. Yang persoalannya tadi, kalau kita balik kepada sosio budaya masyarakat kita, Dr. Nur, agak-agaknya lah pemuda ataupun orang muda dalam masyarakat kita ni lebih berkhayal ke, lebih berangan-angan ke, ataupun mereka itu sebagai orang yang mempunyai harapan yang realistik. Macam mana tu? Dr. Nur? Okay. Saya tak nampak salahnya berangan-angan tu sebab dia sebagai indikator seorang itu berkreatif. Dia punya nilai kreativiti dia tu agak tinggi. Memang semestinya kena terpimpin lah dengan syariat dia. Dan orang, saya risau kalau anak saya tak ada angan-angan ataupun kurang imajinasi.
Makanya saya lihat perkara tu tak salah untuk berangan-angan, dan again niat, berpandukan, berasaskan dengan niat. Kalau dia berangan-angan aku ni menjadi kaya, tapi dia punya cara nak menjadi kaya tu mungkin dia cakap, okey, apa kata kita merompak, of course dah salah kan. Dan di situ kita kena perlu didik ataupun bimbing orang muda ni. Bagaimana sekiranya mereka tu ada angan-angan, kita pimpin dia ke arah yang kebaikan. Boleh dihalakan ke arah kebaikan. So saya berpegang juga kepada konsep berbuat baik, buat yang terbaik, bukan saja beramal baik, tapi buat yang terbaik. Al-amal jad. Konsep buat secara bersungguh-sungguh. Bukan saja saya buatlah benda tu, saya cuba yang terbaik. Itu hanya cita-cita dan harapan agar berlaku, tapi tanpa perancangan, tanpa tiada perancangan yang bagus untuk mencapai harapan tu supaya menjadi realiti pun tinggal angan-angan lah. Okey. Saya nak beralih lagi kepada persoalan lain ya. Saya ini yang falsafah saja kepada muda lagi kan. Antara cita-cita dan pencapaian sebenar mesti ada jurang. Malah masa saya duduk jadi pengarah di Akademi Islam tu, saya letak belakang itu. Antara cita-cita dan pencapaian mesti ada jurang. Jadi bagi orang muda kita, bagaimana mereka mengukur kewajaran hasil kerja mereka itu? Sama ada mereka itu boleh berpuas hati dengan mempunyai cita-cita yang tinggi walaupun kurang pencapaiannya, ataupun mereka lebih mengutamakan kepada pencapaian walaupun dia punya idealism yang tidak tinggi. Misalnya ini menyentuh soal bagaimana kita merealisasikan idealism dalam kepala kita. Sama ada bijak beridealistik ataupun pandai merealisasikan idea itu. Mana satu yang lebih mempengaruhi masyarakat kita ni? Okey, ni saya buka juga lah. Orang muda macam mana, dipikir macam mana. Saya walaupun gagal melaksanakan banyak tugas saya, tapi saya dihormati sebagai seorang yang idealis. Misalnya. Siapa nak jawab? Berebut lah. Datuk, Ana mungkin jawab ni secara ringkas, buka laluan lah kepada orang lain. Tidak mesti panjang, ya. Okey. Biasanya kalau orang muda ni dia, yelah macam Datuk cakap, kita ada impian, ada cita-cita, mungkin yang kita capai itu tidak mengikut apa yang kita nak lah. So ada jurang, ada gap di situ. Jadi macam mana pandangan orang muda bila berlaku yang sedemikian, adakah dia, sebenarnya bagi saya ada dua keadaan ya. Sama ada benda tu akan menjadi pendorong pada dia untuk mencuba lagi, mencuba lagi dan mencuba lagi sehingga berjaya. Satu lagi mungkin orang tu dianggap sebagai complacent, dia berserah pada takdir, dia kata tak apalah, cukuplah setakat ni, ini saja yang mungkin rezeki yang Allah bagi pada aku. Tak nak, cukuplah, maknanya setakat itu sahaja. Tapi maknanya bagi saya, kedua-dua perkara ni ataupun kedua-dua respon ini ada berlaku pada anak muda lah. Mungkin saya bagi contoh lah sebagai bukti mungkin dari sudut pengalaman sendiri berhadapan dengan anak-anak murid yang pelajar akademi Islam, sama ada peringkat degree ataupun master dan sebagainya. Ada contoh yang negatif, ada contoh yang positif lah. Contohnya macam kalau kita kata, kalau biasanya lah cita-cita anak muda ni yang pertama sekali mungkin dia nak dapat jaminan dari sudut pendapatan, kerja yang baik dan sebagainya. So diharap itu dari segi nature manusia memang kalau mengikut kajian teori keperluan, yang paling tinggi sekali keperluan ialah kepada keperluan terhadap keperluan asas inilah, maknanya dari sudut pekerjaan, makanan dan sebagainya. Dan disebabkan ini kadang-kadang bila orang tak mampu nak mencapai sesuatu perkara itu, katakan dia tak boleh dapat pekerjaan yang baik, seterusnya tidak mendapat menjamin dari segi pendapatan untuk menampung sehari hidup, dia akan cari jalan mudah untuk menjadi cepat kaya. Dan ini yang banyak berlaku pada anak-anak muda pada satu ketika dahulu, di mana ramai yang terlibat dengan scam ataupun skim cepat kaya.
Okay? Yang paling kritikal, saya ingat 2 tahun, beberapa tahun lepas yang terlibat dengan pelaburan emas. Sehingga satu Malaysia ni melibatkan 600 juta yang rugi. Saya ada seorang student saya ni, dia satu family dia rugi sebanyak 15 juta, Datuk. Seorang pelajar master ni sebenarnya, dia satu family dia, termasuk dia sendiri rugi 15 juta. Kemudian disebabkan keadaan ini, dia terdesak untuk mencari jalan keluar terhadap hutang dan sebagainya. Dia mencari jalan yang juga mudah. Dia cuba mencari membeli emas dengan harga murah di negara lain secara nak seludup lah. Dia seludup daripada Jepun, saya ingat. Dia beli emas dengan harga murah dengan harapan dapat jual di Indonesia. Last sekali dia kena tangkap dengan immigration di Jepun. Disebabkan hal inilah, maknanya dia punya impian dia nak menjadi kaya, tetapi disebabkan tak capai, dia cari jalan lain tapi dengan cara yang salah. Okay? Tapi ada satu lagi keadaan di mana ramai yang katakan anak muda sekarang ini yang positif lah. Dia terdesak, katakan ramai sekarang ni yang menganggur dan sebagainya. Impian untuk mencapai katakan pekerjaan yang baik itu tak dapat. Apa yang ada sekarang ni hanyalah yang ada mungkin kerja bawa Grab sebagai contohnya. Grab food ke dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai pekerjaan dalam ekonomi gig ataupun gig ekonomi. Maknanya pekerjaan itu yang diberikan secara kontrak, maknanya secara yang bukan ada untuk long term lah. Yang tidak mungkin tidak ada jaminan terhadap sosial, tidak ada jaminan terhadap pendapatan yang tinggi dan sebagainya. Tetapi ada juga yang tak apa, dia kata walaupun aku ada degree, aku tak dapat kerja yang baik, apa yang ada ni aku ambil. Maknanya itu positifly, maknanya dia nampak jurang yang tak dapat dicapai itu, dia berusaha untuk menampung itu dengan cara lain walaupun perkara itu tidak setaraf dengan kelayakan dia. Okay, jadi saya nampak tu dari segi pengalaman tu ada kedua-dua itu ada, Datuk, sebenarnya. Maknanya yang cara dia nak mendapatkan jurang itu, sama ada dia akan rasa usaha dengan lebih tinggi dengan cara yang betul, ataupun dia mungkin cara tak betul, ataupun langsung dia tidak buat apa-apa. Wallahualam. Okey. Cara merapatkan jurang antara cita-cita dan pencapaian. Macam mana ni? Dia biasanya, Datuk, apabila kita bercakap berkaitan dengan cita-cita dan pencapaian, biasanya kadang-kadang seseorang tu, kalau sekarang dia dah dewasa, dia tak sedar tentang pencapaian dia dan cita-cita dia. Kemungkinan cita-cita pada waktu muda itu, dia tak beranggapan dia akan jadi seperti itu pada pencapaian pada waktu dewasanya. Dan pencapaian tu tak tersedar apa yang berlaku. Saya nak relatekan perkara ni kepada kaedah di dalam Islam. Kerana kadang-kadang kita terlalu nak kepada cita-cita yang akhirnya bukan dia gagal, tapi kadang-kadang dia kecewa dengan apa yang dia cita-citakan. Biasanya kadang-kadang kita bercita-cita tak besar, tapi akhirnya Allah meletakkan kita di tempat yang sewajar dan setetap seperti apa yang telah pun dikehendaki oleh Allah SWT. Berarti dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh di jalan aku, maka aku akan bagi sesuatu pada dia, terutamanya hidayah. Dan ada pula yang disebut berkaitan dengan ilmu. Apabila Allah berkehendaki kebaikan kepada dia, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allah akan mahirkan dia, fahamkan dia dalam bidang agama. Justru dalam keadaan ini, apabila kita nak merapatkan cita-cita dan pencapaian, tidak boleh kita meninggalkan Allah. Tidak boleh meninggalkan Allah. Kerana kebiasaannya, apabila dia sampai satu peringkat dewasa, dia akan terfikir balik. Sesungguhnya jalan daripada awal, mula dia bercita-cita, sampailah dia dewasa dan memegang satu jawatan yang penting, tak pernah dia terfikir jalan tersebut. Dan Allah bagi satu persatu kepada dalam keadaan dia tak bercita-cita ke arah itu. Seperti ramai dalam kalangan kita yang mungkin dah jadi pensyarah pada hari ini. Kemungkinan dia tak pernah terfikir untuk jadi pensyarah pada waktu dulu. Dan Allah menetapkan keadaan diri dia tu mengikut kadar kemampuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah akan menetapkan sesuatu itu ikut kadar kemampuan dia. Bila dia faham kaedah ini, jadi dia boleh merapatkan cita-cita dan pencapaian. Sebab saya bimbang kalau seorang yang pemuda, dia menetapkan cita-cita yang amat tinggi, tiba-tiba tak tercapai cita-cita dia. Jadi dalam keadaan itu, kadang-kadang dia boleh sampai pada satu tahap dia depres. Sebab pada hari ini, penyakit depres sangat banyak. Kemurungan ni boleh dikatakan hari-hari
ada sajanya jumpa kaunselor, ada saja jumpa sekretari yang menjelaskan masalah-masalah peribadi. Ini yang saya bimbang kepada pemuda pada hari ini. Kalau terlalu sangat besar tentang cita-cita dan pencapaian yang akhirnya tak dapat capai cita-cita yang boleh menyebabkan pula berlaku kerosakan terhadap diri sendiri. Jadi itu yang saya sedikit berkaitan dengan cita dan pencapaian. Okey, Dr. Shakir dah sebut teori taklif. Boleh tolong huraikan menyelesaikan jurang antara cita-cita dan pencapaian sebenar berasaskan kepada teori taklif dalam Islam. Ada satu teori lagi dikatakan teori Jabariyah dan Qadariyah, antara ikhtiar dan qada dan qadar. Boleh tolonglah uraikan. Ini kita nak melahirkan orang-orang muda yang waras. Orang yang bukan sekadar berbangga dengan cita-cita yang tinggi tetapi juga melihat realiti. Tetapi kalau terlampau rasional dan tidak mempunyai cita-cita yang tinggi, dia menjadi orang yang terlampau realistik yang tidak mempunyai. Macam mana? Tolonglah. Datuk, mungkin saya sedikit tersentuh dengan statement Datuk tadi tentang apa yang Datuk cita-citakan dan apa yang dicapai. Tetapi tetap ramai yang appreciate Datuk sebagai idealist, ya, idealistik, ya. Tetapi dalam konsep yang masih lagi kita lihat within your capacity sebenarnya. Sebenarnya soalan I'm ni, not talking about myself. Yeah, I'm talking about but it touched yourself. my heart. It touched my heart a little bit because I went through this phase dalam kehidupan saya kerana melihat suatu keadaan adakah in the future kita akan selalu evidence. Dan saya sangat terinspirasi dengan Imam Al-Ghazali apabila beliau sudah berada di satu kemuncak yang tinggi yang sentiasa mengukur kejayaan dan cita-cita berdasarkan kuantitatif ataupun empirical dan material. Akhirnya beliau berhenti dan mengisolatkan dirinya, menguzlahkan dirinya untuk mencari keartian sebenar. So with that, saya membuat satu conclusion bahawa antara cita-cita dan pencapaian sebenar ialah ukuran kejayaan sesuatu usaha yang dilakukan sebenarnya bersifat subjektif. Keluasan dan kesempitan jurang itu tidak dinilai secara kuantitatif ataupun tidak juga diukur dengan hissi, tetapi lebih kepada maknawi sebagai orang yang beriman yang di mana ada 6 rukun iman yang ghaib belaka. We have to bring that together with us kerana ada perkara yang manusia lihat itu sebagai kemenangan, suatu kejayaan dan pencapaian, tetapi rupa-rupanya tidak semestinya itu adalah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi jelas dinyatakan di sini ada benda kita nak sangka dia baik, mencapai cita-cita, kejayaan, kecemerlangan, tapi mungkin sebenarnya bukanlah itu yang khairul lana, bukan itu yang terbaik untuk kita. Tapi apa yang Allah tentakkan itulah yang lebih baik kerana dia lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita sesuai dengan sifatnya Al-Alim, As-Sami', Al-Basir yang tentunya akan menentukan qada dan qadar yang always the best for all of us dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi saya highlight masalah tentang perkara ini adalah subjektif Datuk. We have to put the best ambition and the best effort kembali kepada hadis 3 tadi dan leave the rest to Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah apa sahaja tercapai kita akan rasa bahagia dan kerana kita rasa telah tercapailah hasrat saya yang telah Allah tetapkan, inilah yang terbaik untuk saya dalam semua urusan kehidupan kita, terutamanya untuk mencapai matlamat-matlamat dalam pekerjaan. Apabila sebab saya rasa dan bila kita compare dengan keadaan mental health, depression tadi, anxiety kan, semuanya berpunca daripada kebanyakannya, saya katakan tidak semua, kebanyakan yang ditemui berpunca daripada cita-cita yang tidak tercapai, hasrat yang tidak dipenuhi. Contoh yang Dr. Karilawati sebut di Jepun tadi, kenapa banyak yang commit suicide? Adakah mereka tidak bahagia sedangkan mereka kelihatan sangat berdisiplin, sangat sistematik? Rupa-rupanya the problem is within the heart. Sama juga dengan keadaannya di Korea. Saya quote daripada Imam Abdullah Al-Qari, seorang imam Korea Muslim, bahawa juga Daud Kim, Datuk boleh Google Daud Kim, sekarang sedang diminati oleh orang muda kita.
mempunyai approach yang unik dalam dakwah. Jadi macam mana dia boleh jumpa Islam apabila mana dia sedang mental depression, dia sedang anxious, tiba-tiba dia dapat conclusion bahawa rupa-rupanya hidup ini ada tujuannya, iaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah itu tadi. Terus dia rasa hidup dia meaningful. Jadi kenapa mereka kelihatan sangat disiplin selama ini? Semata-mata kerana morality, culture menuntut mereka untuk menggembirakan orang lain, untuk sentiasa cemerlang dan dilihat cemerlang oleh orang lain. Tapi kita sebagai orang beriman, kita punya intention is always Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun yang dilihat oleh manusia di sekitar kita, that is number 2. Number 1 is always keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu asalnya kalau kita calculate balik cerita-cerita, penatlah Datuk, penat. Harapan kita nak apa semua tak sampai. Tapi bila kita set intention saja yang betul, yang strong, and then kita dah bawa strategi yang baik, then whatever kita achieve will make us happy, insyaAllah. Wallahualam. Okay. Dr. Nur, bagi satu kemuncak pemikiran sikit. Saya adalah contoh seorang yang gagal. Gagal di mana? Bila saya buat, saya rasa semua khayalan, angan-angan saya tu semua tak tercapai pada masa jangka masa agak lama. Makanya di situ bila saya bercakap dengan student saya, dengan pelajar saya kata do not limit yourself. Limit tu of course lah bila kita cakap dalam konteks Muslim, kita ada limit kan. Tetapi jangan pandang yang saya belajar yang ni madam, inilah pengajian saya dan saya akan keluar nanti, saya akan menjadi seorang wartawan. Saya ajar komunikasi. Saya akan jadi seorang wartawan, seorang pembaca berita, seorang artis mungkin, PU, pencetus ummah, apa ke kan. So macam-macam lah impian dia nak dengan mereka. Tetapi saya kata, you jangan, do not limit yourself. Jangan letak apa yang awak angan-angankan itu sebagai satu yang paling tinggi. Sebab itu akan mengecewakan awak pada suatu hari. Hidup, bersyukurlah apa yang saya ada. Masa tu saya keluar daripada UIA, saya tak ada kerja. Sebab semua tempat saya minta kerja, ini cerita yang benda yang sama pada pelajar saya. Saya tak dapat kerja. Semua nak ustaz, tak nak ustazah. Lepas tu maka kawan saya pun cakap, itulah saya dah suruh awak tukar ambil human science, kenapa ambil IRK? Dari UIA kan. Lepas tu saya cakap, tak apalah, ni mesti ada hikmahnya. Makanya saya duduk di dalam angan-angan saya tu, saya berpegang juga, saya kata suatu hari nanti saya mesti jadi seorang pendidik seperti bapa saya. Bapa saya pula arwah Allahyarham, dia berkata, bila setiap kali jumpa, bila nak jadi pensyarah, jadi satu doa. Saya kata, inilah tunggu dulu. Sebab duduk dekat Astro tu sampai 8 tahun. Padahal dah angan-angan ni, saya kerja ni, saya lihat gambarlah kawan-kawan. Saya nampak kat sini, Dr. Roda, Dr. Kamrul Zaman semua kan. Mungkin daripada habis belajar tu terus menyambung laluan kerjaya tu. Tak juga. Ada gap juga. Ada. Tapi saya hidup dengan tak ada kerjanya, saya rasa terpaksa sambung belajar, pinjam duit kat bapak nak pergi daftar. So benda ni tak ada dalam orang muda kita sekarang. Saya dah generasi X jugalah. Saya cakap pada pelajar, jangan sempitkan, jangan limitkan you punya capability. You will never believe what you can do. You punya capacity tu sebenarnya lebih tinggi, lebih boleh merapatkan cita-cita dan pencapaian tu tadi. Sebenarnya apa yang kurang di kalangan orang muda kita ialah penyelesaian, dia punya skill untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak dapat ni, apa option dia? Kalau tak dapat jadi ni, apa dia? Apa laluan yang seterusnya? Dia tak ada plan, kurang. Mungkin ada plan A dengan B je, dia tak ada C, D. Itu yang buatkan dia rasa okay, ini dah comfortable, tak payahlah kerja.
saya rasa boleh dah cukup untuk belanja untuk keluarga, untuk menyara diri sendiri pada yang single. Dan juga mungkin dia rasa cukuplah sekadar apa yang diberi oleh Allah tu. Dan tak ada lagi proses-proses yang seterusnya. Mungkin perkara ni saya lihat juga di kalangan adalah di kalangan rakan-rakan juga, kalau tak dapat geran contohnya. Saya kata jangan putus asa. Mungkin ada cara dia, mesti ada geran kat luar sana. Mesti ada agensi yang perlukan kita punya kepakaran. Dan di situ mungkin orang muda kita kena lebih meningkatkan sikit lah dia punya skill untuk menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan. Okey. Saya nak tinggal benda-benda yang abstrak ini. Orang penonton tak berapa suka. Saya nak push, nak tolak sikit perbincangan kita kepada benda-benda yang lebih realistik. Kita dah merdeka selama 60 tahun. Apa pandangan orang muda? Apa pandangan orang muda? Bagi saya, anda semua adalah orang muda. Apa pandangan orang muda terhadap kejayaan negara kita? Apakah negara kita telah berjaya mengisi kemerdekaan ataupun gagal sesudah 6 tahun kita merdeka? Siapa nak jawab dulu? Boleh saya jawab, Datuk? Ya, Stella. Okey, jawapan saya mungkin simple-simple saja, tapi yang ni lah yang sejujurnya daripada observation orang muda ni. Bagi saya secara fizikalnya kita telah berjaya merdeka dari cengkaman sebab kita tak lagi disuruh menjadi kuli, tidak diseksa secara fizikal dan lain sebagainya seperti yang berlaku satu ketika dahulu. Tapi secara rohani dan spiritualnya, jiwa masih lagi terjajah dan minda kita masih lagi ditakluki dengan pemikiran oleh khususnya mungkin oleh kata majoriti besar umat Islam. Sebagai kesannya mungkin kita lihat meningkatnya keadaan murtad, meningkatnya bilangan orang yang tidak melaksanakan solat. Dalam satu kajian kata hanya 20% sahaja di Malaysia ini yang melaksanakan solat. Kemudian dari sudut sistem pendidikannya sangat ramai guru perempuan berbanding guru lelaki jika di-compare dengan zaman sebelum penjajahan. Sehingga amazingly dalam kajian-kajian ilmiah akademik kita dapati bahawa pelajar perempuan yang mengamalkan gaya pembelajaran yang lebih kepada abstract sequential, concrete sequential menatijahkan bilangan pelajar perempuan yang lebih cemerlang daripada pelajar lelaki. Kesan daripada besarnya bilangan guru perempuan dan gaya pengajaran guru perempuan tersebut juga. Jadi dia komplement dengan fitrah pelajar perempuan. Akhirnya bilangan pelajar perempuan yang memenuhi kerusi-kerusi di bangku kuliah adalah 70% berbanding dengan pelajar lelaki. Yang lebih saya bimbang lagi, kesan daripada ketidakseimbangan sebab kita di kampus kan. Ketidakseimbangan bilangan jantina lelaki dan perempuan yang berada di kampus bermakna 30-70 orang yang 30% ini menjadi rebutan kepada yang 70%. Dan daripada situ juga akhirnya takkan yang 70% tu hanya 30% saja kahwin kerana lelaki di universiti hanya ada 30%. Tentulah kahwin lebih Macam mana Datuk? Kahwin lebih Okey. Kalau kita kata kahwin lebih, lelaki di Malaysia ada 51% berbanding dengan wanita yang ada 49%. Jadi masalah kita Datuk bukan kepada bilangan lelaki dan perempuan nisbah tersebut, tetapi nisbah dari sudut kelayakan untuk berkahwin. Ar-rajul al-qayyim, di situ ada krisis. Jadi krisis itu bermula daripada sudut kafaah untuk mencari jodoh apabila mereka hendak berumah tangga kelak. Jadi apabila tidak wujudnya kafaah kufu ni tadi, memang impossible untuk wujud 30-70 macam mana kan. Akhirnya mereka kahwin juga tetapi dalam keadaan tidak sekufu yang dalam jangka masa panjang membawa kepada domestic violence. Keganasan rumah tangga. Sebab apa? Ada ketidakseimbangan dalam pembahagian tugas pengurusan rumah tangga berdasarkan fitrah yang asal.
yang mana ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Tetapi dah tidak berlaku begitu. Akhirnya perceraian semakin tinggi dalam masyarakat kita. Dan ini automatik menjejaskan keseimbangan pendidikan anak-anak yang menjadi generasi Y itu tadi. Dan itulah masa depan kita. Jadi saya melihat bahawa bagaimana ini bermula, awalnya itu adalah apabila mana penjajah telah memilih pelajar-pelajar cemerlang perempuan kita dihantarkan ke barat untuk belajar perguruan. Mereka kembali sebagai pelatih guru dan sebagai guru-guru, dan kebanyakan guru-guru pula adalah wanita. Saya pernah terbaca dalam satu keratan akhbar yang zaman dahulu, zaman gambar hitam putih tu, tentang satu maktab perguruan wanita di tanah Melayu, yang di situ dilatih para guru-guru yang bakal dihantar ke sekolah-sekolah kebangsaan, dan mereka semuanya adalah wanita. Jadi natijahnya apa yang kita dapat lihat sekarang. Sebab sebenarnya secara fitrah tentu ada beza lelaki dan wanita. Begitu juga rupa-rupanya kajian ilmiah membuktikan ada kelebihan dan kekurangan dari sudut belajar dan proses pembelajaran. Contoh ya, subjek sains, matematik didapati, kajian mendapati lelaki lebih teliti ataupun lebih cemerlang, cepat belajar dan akan dapat absorb lebih baik daripada perempuan. Tetapi kerana pattern pengajaran itu dibawa oleh wanita yang menjadi majoriti guru-guru di sekolah, telah berlaku diskriminasi secara tidak sengaja. Maaf Datuk, saya bukan sebut perkataan ini daripada diri saya, tapi saya petik daripada kajian ilmiah. Boleh refer Zarizan Muhammad Jelas, Prestasi Akademik Mengikut Gender, Jurnal Pendidikan tahun 2005. Boleh rujuk di situ. Jadi saya rasa sangat sedih sebab pendidikanlah nantinya yang akan menentukan acuan kejayaan dan ketamadunan suatu masyarakat. Tetapi itulah yang kita lihat hasilnya pada hari ini. Kita perlukan suatu reformasi pendidikan, sekhususnya kesan daripada penjajahan. Barulah kita benar-benar merdeka, insya-Allah. Oh, maksudnya gagal lah tu. Gagal merapatkan jarak kemampuan antara budak. Fizikalnya berjaya ya, fizikalnya. Ya. Tapi dari segi kerohaniannya lah, dari segi spiritual dan sebagainya. Orang lain macam mana? Datuk, saya punya pandangan Datuk ya. Saya mungkin saya setuju dengan Dr. Rauda tadi, mana kita penjajah merdeka itu dari sudut fizikalnya kita dah merdeka, tapi dari segi fisik, dari segi kerohanian itu masih lagi mungkin terjajah dengan budaya dan mungkin pengaruh anasir dan sebagainya. Cuma saya nak bawakan ini mungkin berbeza sedikit daripada mungkin pandangan yang lebih luas. Mungkin kalau nak tengok dah sama ada pengisian kemerdekaan itu telah tercapai bagi anak muda ataupun tidak, saya melihat kepada apa yang sebenarnya dituntut oleh golongan muda ini sebenarnya. Kalau ada satu kajian yang dibuat, saya rasa di US kot, dia cuba mengambil pandangan daripada banyak kelab ataupun persatuan belia-belia di seluruh dunia ini, dicuba mendapatkan apa sebenarnya yang anak-anak muda ni nak daripada negara masing-masing lah. Disimpulkan ada 4 benda yang anak muda ni mahukan daripada negara mereka. Yang pertamanya adalah dari sudut jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun untuk untuk menubuhkan perniagaan mereka yang sendiri. Sebenarnya mereka nak berkendakkan pada pekerjaan, tetapi disebabkan peluang pekerjaan itu tidak datang kepada mereka, mereka mengharapkan supaya mereka diberi peluang untuk membuat satu perniagaan, to create their own jobs. Macam itulah istilah dia. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka nakkan education that prepares them for the real world. Mereka mahukan education ataupun pendidikan yang boleh menyiapkan mereka untuk menghadapan dengan realiti pada hari ini. Dan yang ketiganya, untuk to end of corruption and bad governance. Untuk mereka supaya mengharapkan kerajaan negara mereka akan tidak ada lagi rasuah dan tidak ada lagi tadbir urus yang buruk. Dan akhir sekali mereka mahukan safe and secure life. Mereka mengharapkan supaya ada jaminan terhadap kehidupan, ada jaminan keselamatan terhadap mereka. Sebenarnya ini, kehendak mereka ini, itu kalau kita nak tengok dari teori kepulauan Malaysia memang sama je. Memang ada dengan adanya keperluan pada pendapatan, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya ini, itu memang katakan satu benda yang umum lah. Cuma kalau saya nak tengok daripada perspektif Malaysia, adakah saya rasa apa yang disampaikan ini termasuk juga pandangan daripada mungkin youth ataupun belia di Malaysia sekali. Sebab dia tak lari daripada teori kepulauan Malaysia pun sebenarnya. Jadi dari sudut itu, kalau kita lihat di Malaysia ni, adakah terisi atau tidak terisi apa yang diharapkan oleh belia ataupun orang muda ini,
saya ambil satu aspek dari segi ekonomi. Maknanya kalau yang utama itu berkaitan dengan ekonomi lah. Kita lihat di Malaysia ni sejauh mana anak muda kita mempunyai peluang pekerjaan. Adakah semakin baik ataupun semakin tinggi yang tidak bekerjanya. Kalau mungkin disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini memanglah kita punya pengangguran itu makin bertambah. Daripada mungkin 4% sekarang ni mungkin sampai 5% dari segi kadar pengangguran, dan dianggarkan di Malaysia ni akan mencapai kadar pengangguran dia mungkin lebih 2.4 juta yang tidak akan bekerja dalam masa beberapa bulan akan datang ini. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat akan memberi kesan terhadap anak muda, sebab di Malaysia ini lebih daripada 60% tenaga kerja adalah anak muda. Okay? Dan satu lagi fakta yang kita kena lihat, daripada tenaga kerja yang ada pada hari ini, 95% anak muda ni bekerja dalam sektor yang bukan pakar, maksudnya tidak berkemahiran. 95% daripada anak muda yang bekerja ini dia dalam sektor yang tidak berkemahiran. Sedangkan 50% daripada jumlah itu mempunyai academic background yang lebih tinggi, yang sepatutnya mereka mungkin dapat kerjaan lebih baik. Tapi 5% daripada anak muda pada hari ini dia bekerja tidak mengikut kelayakan mereka. Sudah tentu itu akan menyebabkan masalah mungkin dari sudut tidak mampu untuk menanggung sara kehidupan dan sebagainya. Jadi ini bagi saya satu benda yang kritikal yang perlu dilihat oleh kerajaan lah. Sebab dari segi ekonomi itu sahaja pun kita boleh lihat masih lagi terdapat banyak yang belum dapat dicapai. Kalau kita lihat dulu di EB, kalau kita lihat daripada aspek lain juga dari segi ekonomi ni, dari segi penguasaan ekonomi sebagai contohnya, kerajaan dulu mensasarkan kalau golongan Bumi Putera ini mencapai 30% dari segi equity. Sehinggalah sekarang ini 2020 masih lagi tidak tercapai, hatta menurun. Dulu pada tahun 2011 pernah mencapai 21%, ya Datuk. Sekarang turun balik. Baru ni Tan Sri Muhyiddin Yassin dia pun risau dalam satu kenyataan dia, equity Bumi Putera ni setakat 16%, menurun daripada tahun 2011. Jadi dari sudut itu ekonomi pun anak muda ramai yang dalam kategori yang maknanya tidak tercapai lah dari sudut penguasaan ekonomi itu. Jadi maknanya bagi saya dari sudut ekonomi, kalau kita lihat dari sudut itu sendiri pun satu aspek dari segi ekonomi itu masih lagi tidak tercapai lah. Saya tidak katakan gagal sebab banyak usaha yang telah dibuat oleh kerajaan tapi masih belum dapat dicapai dengan baik. Apatah lagi kalau education macam Dr. Raudah cakap tadi pun, sama juga. Kalau kita lihat berkaitan dengan apa yang cakap tadi itu, maknanya kebanyakan anak muda pada hari ini bekerja tidak mengikut kelayakan mereka. Mereka ambil syariah adalah kerja sebagai apa? Pizza delivery, terpaksa pada hari ini. Jadi benda itu pun mungkin dari segi ekonomi dianggap sebagai satu bentuk pengangguran. Dan apatah lagi pada hari ini kita punya kelayakan itu pun tidak tally dengan keperluan pekerjaan pada hari ini. Dengan AI-nya, artificial intelligence-nya, big data dan sebagainya, IR 4.0 tadi pun, mana adakah kita punya education itu boleh menawarkan atau membekalkan generasi muda ini dengan ilmu yang sepatutnya mereka ada untuk berhadapan dengan keadaan pada hari ini. Itu Datuk. Okey, terima kasih. Jana, dua orang lagi ada tambahan. Saya setuju dengan Dr. Raudah dan Dr. Kamaruzaman sebentar tadi kaitan penguraian terhadap kemerdekaan. Tapi bagi pandangan saya pula, saya melihat kejayaan ataupun kegagalan dalam mengisi kemerdekaan ini, ia satu subjektif dan kita tak boleh nak menjelaskan kejayaan dan kegagalan itu secara tepat, secara absolut, kerana masing-masing sebenarnya ada tasawur pemikirannya. Kerana masing-masing kadang-kadang ada yang cenderung kepada angka, ada juga yang cenderung kepada human resource yang melihat bagaimana ramai cerdik pandai yang dilahirkan. Kemudian ada juga yang merujuk pada urus tadbir yang efisien dengan melihat sama ada governance itu perlu disentralkan ataupun tidak disentralkan. Dan pelbagai lagi pemikiran-pemikiran yang akhirnya melihat kejayaan itu dari pelbagai sudut. Bagi saya, kalaulah kita merujuk kepada fizikal dan kerohanian sebentar tadi, saya biasanya kalau kemerdekaan ini saya lebih kepada melihat social science dari sudut pemikiran.
iaitu apabila seseorang itu mengemukakan pemikiran dan juga ideologi yang berbeza dengan sebuah kerajaan, bermaksud dia mempunyai ketidakpuasan hati terhadap kemerdekaan yang telah pun dilalui oleh dia dalam sebuah negara. Lahirnya Islamis kapitalis, lahirnya Islamis komunis, lahirnya Islamis liberal, ini semua sebenarnya mengarah kepada ketidakkepuasan hati untuk mendapatkan kemerdekaan yang lebih besar. Sebab itu ada human right, iaitu satu pertubuhan yang Datuk sendiri dulu pernah jadi sebagai ahli lembaga di sana, yang melihat bagaimana pergerakan kepada NGO yang menggerakkan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih besar ataupun kemerdekaan yang lebih besar, kerana mereka merasakan mereka tidak terisi dengan kemerdekaan yang ada. Mungkin juga dari sudut pendidikan, mungkin juga dari sudut pemikiran, mungkin juga dari sudut pembangunan. Dan kita boleh lihat kepada sejarah bagaimana Turki Uthmaniyah jatuh pun sebenarnya hasil daripada ketidakpuasan rakyat terhadap kebebasan. Antara yang paling besar kebebasannya ialah mereka tidak mahu tunduk kepada kebebasan beragama. Dengan sebab itu, kita boleh lihat satu buku yang dikarang oleh Fuller, A World Without Islam, Dunia Tanpa Islam, yang beliau melihat bagaimana pemikiran-pemikiran ini berkembang untuk menghalang kebangkitan Islam. Sebenarnya pada awal mereka ingin menghalang kebangkitan Kristian, tetapi Islam juga terbalik atas dasar kerana Islam juga adalah religion dan melihat perkembangan Islam itu makin memuncak. Dan apabila melihat Islam makin kuat, maka mereka mencari idea bagaimana untuk memusnahkan Islam itu. Yang akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran yang agak berbeza dengan Islam, dan ada juga yang nampak hampir sama tapi sebenarnya itu adalah ejen-ejen yang ingin memusnahkan Islam. Kerana kemerdekaan dari sudut mereka itu ialah kemerdekaan dari sudut pemikiran, bukannya dari sudut realiti semasa. Sebab itu kita boleh lihat bila anak-anak muda yang turun bersama dengan pemikiran ini, mereka juga nak supaya kerajaan melihat apa yang mereka nak. Jadi apa yang mereka nak itu melihat kepada ingin sesuatu. Bila ingin sesuatu itu maksudnya tidak cukup untuk daripada pengisian kemerdekaan yang berlaku. Bagi saya, kalau nak kita sebut gagal ataupun tidak, itu tak boleh nak diukur, tapi setakat yang ada, jika kita melihat kepada pembangunan negara, kita berjaya. Kerana nak dibandingkan dengan pembangunan di negara-negara lain, Malaysia agak terkedepan daripada apa yang kita lalui sekarang ni. So, dari sudut pemikiran, kita boleh lihat kekurangan itu dan pencambahan-pencambahan yang berlaku itu, walaupun nampak seolah-olah anak muda kreatif dalam pemikiran, tapi akhirnya sebenarnya itulah detik-detik yang boleh menumbangkan kemerdekaan yang ada. Itu yang saya risaukan. Baik, Datuk. Okey, terima kasih. Dr. Noh. Saya setuju dengan Dr. Shakir tadi dan juga semua ahli panel yang datang ni. Di mana pada pandangan saya kita masih belum sepenuhnya merdeka kerana sistem kita masih lagi mengikut sistem kapitalis. Saya ambil contoh media sajalah, di mana kita melihat media ni dia treat human, pekerja produksi contohnya, sebagai aset, di mana simbol ringgit ataupun dollar sign di dalam setiap individu di dalam ekosistem media itu sendiri. Bila bertuhankan, di Malaysia pun samalah, sistem media, sistem yang ada ni, kita masih belum lagi ada sistem kita sendiri, sistem yang berpaksikan kepada sosio budaya Melayu, berpaksikan kepada Islam sepenuhnya. Betul, dah mengantuk tu dengar. Ya ke? Cuba mendalami. Tidak sepenuhnya lah kita ni boleh kata ya kita merdeka, kerana kita masih lagi dibayangi ataupun diselimuti oleh nilai-nilai yang mengungkung, yang menutup jati diri kita yang sebenarnya. Sebab mungkin orang anak muda dia nak macam-macam,
semuanya boleh dilihat sebagai mungkin saya percaya, saya nampak macam materialistik, ukur dalam konteks pencapaian material, kereta siapa besar, rumah siapa besar, tapi tidak dilihat daripada aspek pembangunan syasiah itu sendiri. Ini kajian saya sendirilah, saya tengok tadi cakap dengan pengurusi Profima. Dia kata asalnya individu tu sendiri, jiwa. Dia bukan manusia, dia dah jadi robot sebabkan rutin dia yang dia buat setiap hari tu menjadikan dia tu terlalu terikut-ikut dengan sistem yang ada. Sistem tu pula sistem yang bukan asal usulnya berasaskan Islam. Makanya kerja tu semua tujuannya nak makan, nak duit, dan mengharapkan mungkin bila tidak kerajaan tak membantu ataupun memberi sokongan, memberontaklah jiwa-jiwa orang muda ni. Sebab dia bertentangan dengan apa yang dia nak, apa yang dia angan-angankan selama ni. Dan bertentangan juga dengan sistem nilai Islam yang sepatutnya diterapkan di kalangan orang muda. Kita ya secara umumnya memang alhamdulillah lah kita ni berjaya dan berbanding dengan negara-negara. Okey. Terus. Habis. Ada jilat. Okey. Okey. Saya rasa banyak dah di-cover oleh panel-panel yang lain. Okey. Agak Saya mengantuk ke? Tak. Okey. Sekarang ni ringkas-ringkas 5 perkara yang paling berjaya dan 5 perkara yang paling gagal. Secara ringkas. 1, 2, 3, 4, 5. Datuk, boleh saya mula dulu? Boleh. Saya terbuka dengan kritikan daripada aspek-aspek yang lain. Tafadhal masykurah. Jadi 5 perkara yang berjaya. Pertama, dasar ekonomi negara. Alhamdulillah, negara kita economically among the best dalam Muslim world, kan, in fact the world as whole. Yang kedua, dari segi falsafah pendidikan kebangsaan secara teori ni memang cantik, ada integrasi, knowledge, Islamization, everything untuk melahirkan generasi yang benar-benar rabbani. Alhamdulillah, among the best dengan adanya ulul albab, tafiz dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur, Masya Allah. Kita nampak memang cantiklah jalan raya dan highway di Malaysia ni berlapis-lapis, bertingkat-tingkat kan. Sistematik. Yang keempat, hubungan diplomatik yang baik antara negara. Alhamdulillah, ni pun satu nikmat besar. Kemana saja kita pergi dengan bawa nama Malaysia tu, alhamdulillah kita tidak ada masalah di mana-mana. Dan yang kelima, kebajikan rakyat dari sudut kesihatan dan rawatan di hospital kerajaan, amazing, fantastic, wajib disyukuri dan wajib dihargai. Itu adalah antara yang saya perhatikan sangat-sangat outstanding bagi Malaysia. Kalau yang tu ke, cukup yang tu dulu ke, atau terus kepada jawapan yang kedua? Teruslah, tak apalah orang lain nak jawab pula. Jadi kalau yang kegagalan ni yang saya sebutkan tadi, yang pertama mungkin sistem pendidikan yang holistik yang merangkumi segenap aspek dan peringkat pendidikan, bukan setakat falsafah. Falsafahnya cantik dah, FPK, tetapi dari sudut implementation je, integration tu masih lagi perlu banyak improvement di sana, khususnya dalam mengintegrasikan elemen-elemen Islamik ke dalam subjek-subjek sains yang sedia ada. Contohnya sains patutnya membawa kepada taqwallah, ma'rifatullah, innama yakhshallaha min ibadil ulama, tapi tak menjadi kan. Bahkan ada pula saintis yang tidak percayakan Tuhan dan menjadi ateis kerana terlalu empirical, terlalu material. So these are the things that masih lagi there are so many rooms for improvement. Begitu banyaknya permintaan untuk masuk sekolah agama, mak tafiz, sistem albab, tapi kita tak dapat memberikan ruang-ruang yang cukup kepada generasi tersebut yang inginkan improvement dalam sistem pendidikan. Akhirnya mereka terpaksa pergi sekolah biasa dengan culture dan cabaran yang agak juga luar biasa di sekolah-sekolah biasa, dan proven pun dalam kajian disiplin sekolah agama itu tetaplah lebih kurang dari segi persentasenya berbanding dengan sekolah-sekolah bukan aliran agama. So I think something need to be done here urgently. Kalau boleh kita fulfillkan keperluan rakyat yang inginkan dahagakan pendidikan yang lebih holistik tersebut.
Jadi yang kedua, pengiktirafan kepada mereka yang menyumbang ke arah spirituality di peringkat pendidikan tinggi, sebab setakat ini macam lebih banyak pengiktirafan kepada mereka yang menyumbang kepada sains, teknologi, ekonomi, maksudnya masih lagi materialistik, something like that. Yang ketiga, pengiktirafan subjek-subjek berunsur kerohanian di dalam peperiksaan rasmi negara. So somehow it can enforce the students to be more serious and to take more actions, more efforts in order to understand, to internalize what they learn, kan, bukan semata-mata teori, hafal jawab soalan dan tak masuk dalam peperiksaan yang utama. Yang keempat, usaha memahamkan dan mendidik masyarakat tentang undang-undang kekeluargaan Islam, IFLA, Islamic Family Law Act. Sebab sepatutnya itu semua berumah tangga, ramai yang berumah tangga alhamdulillah, tetapi manajemen untuk pengurusan rumah tangga tu sangat-sangat kurang, terutama di mahkamah syariah. So yang kelima, saya punya proposal, kalau boleh mantapkan lagi institusi kehakiman syariah negara dan ke tahap yang lebih tinggi dan menyeluruh, membesarkan institusi tersebut sesuai dengan peningkatan bilangan penduduk dan urusan rumah tangga serta krisis-krisisnya di seluruh negara. Wallahualam. Okey. Orang lain? Ada tak sama ke? Baik, kalau Datuk bagi saya share ringkas pembangunan ekonomi Islam secara khususnya sebagai contoh sukuk. Ini menarik perhatian dunia sebenarnya kerana Malaysia antara negara yang terkedepan dalam membincangkan berkaitan dengan sukuk selepas daripada Iran. Kemudian keselamatan negara. Kita boleh lihat bagaimana kita punya pintu masuk dan pintu keluar daripada Malaysia amat dijaga rapi dan ini mendapat perhatian negara. Kemudian yang ketiga, pengawalan harga barang dan juga cukai. Yang itu pun sebenarnya perhatian kepada negara dan kita dapati dari sudut harga masih lagi menjadi kawalan kepada barang-barang tertentu dan ini mendapat perhatian kepada kerajaan. Kemudian yang keempatnya, pengagihan semula kekayaan negara. Kita boleh lihat secara khususnya masa PKP ini perhatian daripada kerajaan terhadap rakyat dan seterusnya ialah perlindungan sosial. Sehingga kan ada yang mengatakan bahawa Malaysia ni hampir kepada welfare state. Welfare state iaitu kebajikan rakyat yang amat terjaga. Ada pencen, ada skim yang pelbagai dan penjagaan rapi terhadap orang rakyat Malaysia. Nak pergi ambil ubat pun hanya RM1 saja dan beberapa lagi perlindungan sosial yang menjadi keutamaan. Dan Malaysia ni kalau dia dalam ranking kesihatan, dia berada pada ranking yang pertama dunia. Bila mana kita maksudnya untuk mendapatkan rawatan ataupun khidmat rawatan daripada doktor, ia amat mudah berbanding daripada negara-negara yang lain. Itu 5 perkara yang menjadi perhatian negara. Kemudian yang kegagalan ini saya melihat kepada keseimbangan ekonomi antara kaum dan juga alam sekitar. Inilah yang diperbincangkan sampailah ke hari ini. Bagaimana pembinaan terowong dan sebagainya jadi Pening di Pulau Pinang ini dan beberapa lagi tempat sehingga banyak hakisan-hakisan yang berlaku. Ini perlu mendapat perhatian semula dan kita melihat juga keseimbangan antara kaum yang tadi telah pun dibincangkan. Kegagalan kita untuk mendapatkan equity kepada Bumi Putera untuk meningkat. Bukan meningkat tapi malah makin menurun. Kemudian yang kedua adalah pendidikan luar bandar. Yang sampai ke hari ini perbincangan pendidikan luar bandar masih dibincangkan dan itu saya tak pasti bagaimana perhatian daripada pihak kerajaan kerana bila sampai pada tahap PKP ni ada di luar bandar yang tak dapat internet, yang masih lagi kekurangan di sudut infrastruktur. Jadi kita tak pasti bagaimana perhatian sebuah negara. Jadi saya rasa itu kegagalan yang ada. Yang ketiga, pengangguran. Rakyat menganggur makin banyak. Kemudian yang keempat, asimilasi kaum. Apabila kita bincang tentang integrasi, kita banyak membincangkan tentang bagaimana satu kaum boleh bersama dengan kaum yang lain. Tapi bila asimilasi kaum kita gagal, kita tak jadi seperti mana negeri-negeri yang seperti Kelantan, seperti mana beberapa negeri yang kita lihat kaum-kaum lain boleh mengamalkan budaya kaum majoriti di Malaysia. Ini seperti yang disebut oleh Nelson Mandela. Bagaimana Nelson Mandela pada awal dia nak diangkat menjadi presiden yang pertama orang kulit hitam. Sebelum diiktiraf oleh orang kulit putih, sebenarnya dia telah mengasimilasikan budaya orang kulit putih dalam diri dia. Baru orang boleh percaya kepada orang kulit hitam. Jadi ini perkara yang sangat penting untuk kita lakukan dan nampak masih gagal. Kemudian yang keempat, kebanjiran warga asing. Memang banyak warga asing. Walaupun kita dah jaga dah dari sudut keselamatan negara, pintu masuk, tapi sebenarnya kita masih mengundang banyak warga asing dalam negara kita yang menyebabkan
pengangguran makin banyak kerana pengisian kerja telah pun diisi oleh warga asing. Itu 5 perkara, Datuk. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Ya, Datuk, saya pula Ya. Okey. Okey lah, sini nak jawab pendek je sebab kebanyakan telah disentuh oleh Dr. Rodan. Okey. Tapi yang 5 aspek yang boleh katakan Malaysia berjaya, macam pertama sekali sistem kewangan Islam lah, maknanya yang disebut sukuk tadi itu part of Islamic financial system. Kita ada capital market, kita ada Islamic banking dan sebagainya. Walaupun Malaysia ada kritik sebagai negara yang kata mungkin agak lenient dan sebagainya, tapi kita sebenarnya lebih praktikal, dan banyakkan negara yang kritik kita pun ikut cara kita jugalah. Okay. Dan kemudian dari segi pembangunan infrastruktur itu without any doubt, kita antara kebanyakan dari segi infrastruktur yang dibina di Malaysia ni first class punya lah. Masalahnya ialah kita sebagai rakyat ni ada mindset kita third class, tak pandai nak manage. Kemudian dari segi yang ketiga, dari segi security dan juga keamanan lah, maknanya kita tak nafikan Malaysia ni macam disebut oleh doktor tadi, ialah memang alhamdulillah lah, mana ke mana-mana pun kita pasport kita senang sebab kita sebab diiktiraf sebagai mungkin rakyat yang tidak mendatangkan banyak masalah mungkin. Kemudian dari segi khidmat kesihatan, alhamdulillah kita one of the best. Dan akhir sekali ialah mungkin toleransi antara kaum dan agama di Malaysia ni, bagi saya walaupun ada masalah tapi kita still masih lagi bersyukur, mana kita antara yang boleh tolerate dengan berbagai agama dengan pelbagai bangsa yang ada dalam negara kita. Itu yang alhamdulillah kita capai. Kemudian dari segi kelemahan yang mungkin perlu diperbaiki ataupun ditambah baik lagi ialah pertama dari segi pendidikan holistik macam disebut oleh doktor tadi. Walaupun kita dari sudut pendidikan kita falsafahnya bagus, tapi kita masih lagi tidak boleh melahirkan pelajar yang mungkin sesuai mengikut keperluan. Begitu juga dari segi penguasaan bahasa dan sebagainya, masih lagi memerlukan penambahbaikan. Kemudian dari segi agihan kekayaan secara adil, disebut juga oleh doktor tadi. Maknanya masih lagi kita tak mampu untuk mengagihkan kekayaan ini secara adil, walaupun sejak DEB, Dasar Ekonomi Baru sehinggalah sekarang pun masih lagi ada isu yang tidak dapat diselesaikan. Yang seterusnya ialah good governance pun tidak ada lagi lah, makin belum lagi dicapai. Pada segi tadbir durus yang baik di peringkat negara pun masih lagi banyak isu lah, sebab itu banyak ada isu rasuah dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang ni ke arah yang lebih baik, kita nampak ada usaha ke arah itulah, tapi masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian dari segi penjagaan alam sekitar pun nampak masih lagi kita ni tidak berapa baik lah. Urusan sumber alam ini pun maknanya kita banyak berlaku pembaziran, banyak berlaku pencemaran dan sebagainya yang tidak kita hargai. Itu aspek yang kita perlu Malaysia masih boleh pertingkatkan. Dan akhir sekali ada segi mindset, macam saya sebut tadi lah, mindset. Kita ada infrastruktur kelas pertama, tapi mindset kita ialah sebab dunia ketiga. Kita tidak menghargai apa yang kita ada, yang negara lain tak ada. Yang itu yang kita perlu bentuk masyarakat ini, perlu dididik dengan cara yang lebih baik. Wallah alam, Datuk. Okey, itu nak. Rasa semua dah cover. Susah nak cari apa yang belum cover. Okey lah. Kita tambah setuju semua dengan tu. Cuma tentang satu Dr. Shakir cakap asimilasi. Ya, betul. Asimilasi. Dekat situ saya takutlah, saya bimbang juga sekiranya kita mungkin di situ doktor melihat kepada orang kata apa, kenapa bangsa lain kita tak dapat nak assimilate dalam kita punya Melayu, Melayu punya budaya Melayu. Saya lebih bertuju kepada ke arah integrasi itu lagi, bukannya mengubah seseorang tu punya jati diri ke. Sebab itu pada pandangan saya, anak orang Melayu ni, terutamanya orang muda kita, dia kena belajar macam mana nak negotiate, berkomunikasi di situ. Sebab di situ kita masih lagi ke belakang lah. Memandangkan orang muda kita ni, bila pergi ke, banyak juga kajian yang mengatakan bila berada di medan pekerjaan tu terdapat banyak kelemahan ataupun daripada aspek komunikasi, terutamanya bahasa Inggeris jugalah. Itu antara salah satu daripada kelemahan anak muda kita.
cabaran yang besar juga. Saya tak tahu apa punca dia. Mungkin punca dia juga, mungkin guru dia pun tak bercakap bahasa Inggeris sangat. Tidak mempraktikkan. Ya. Kalau dilihat da'i kita pun, saya rasa hari itu forum bertanya-tanya saya siapa nak jadi salah seorang panel untuk berbincang ataupun berhujah, berpidato dengan dalam bahasa Inggeris. Saya cari juga staf saya yang di fakulti tu, siapa yang boleh berhujah dengan lancar dan juga dengan baik dengan orang lain lah dalam bahasa Inggeris. Itu masih lagi berlaku, terdapat kelemahan. Saya rasa kegagalan kita jugalah. Mungkin kita rasa kita kena perkasakan bahasa Melayu, tapi sepatutnya kita seimbangkan. Kebolehan kita tu bukan saja boleh jadi jago kampung lah, kata kan. Tapi bila dia ajak bertembung di medan antarabangsa, mungkin tak sampai ke tahap tu. Itu salah satu kegagalan kita jugalah. Rasa macam, okey kalau mungkin tengok pelajar UIA, Alhamdulillah lah. Itulah orang cakap. 3 tahun juara antarabangsa. Oh itulah. Terlalu sensitif dah. Ya, tapi saya agak sedih lah bila melihat kita punya pendakwah kita ataupun seperti some people, setengah orang cakap lah mungkin ada background agama dan sebagainya, tapi bila diajak untuk berpidato, berhujah, kita nak lihat siapa menang pun, tapi keberanian tu kita kurang. Rasa saya kecewa juga sebab saya mencari kan macam mana tim nak rekrut untuk boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris contohnya. Itu ada sedikit kelemahan yang boleh kita atasi untuk melahirkan lebih ramai pendakwah mungkin dia boleh betul-betul dalam bahasa Inggeris dengan baik, ya. Dan kita juga banyak, ni saya cakap terus yang gagal lah ya. Yalah yang gagal lah. Yang berjaya tu semua saya setujulah, Alhamdulillah. Kita hidup stabil, Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, yang terbaik. Dan mungkin kita banyak berbincang tapi kita kurang membincangkan tentang mekanisme untuk mengatasi sesuatu permasalahan tu. Mungkin di situ kita kena perbaikilah. Kita banyak forum, saya pun baru balik forum tadi, saya lari untuk attend program ni. Dan banyak sangat bercakap tetapi kita tidak mencapai kepada solusi yang mapan, yang boleh menyelesaikan sesuatu. Tak banyak masalah, mungkin salah satu masalah yang dihadapi terutamanya oleh orang muda kita. Dan jurang. Yang ketiganya adalah jurang antara orang tua dengan orang muda ni. Masa zaman saya dulu, saya nak kongsi sedikit pengalaman lah. Masa saya seorang yang muda, masa tu saya umur dalam belasan tahun. Saya rapat sangat dengan orang tua. Orang tua semua suka saya. Saya pun tak tahu kenapa dia orang suka saya. Tapi makcik-makcik, masa tu panggil nenek-nenek juga kan. Saya pun suka bersama dengan orang tua. Tapi sekarang ni kita nampak antara orang muda dengan orang tua ni, orang muda jadi menyampah. Kalau orang tua asyik tentu. Jadi terus, tak nak. Mungkin antara salah satu faktor falsafah kita tu tidak mencapai satu kejayaan sebab banyak berfalsafah dan juga banyak bercakap tapi tak ada bimbingan yang kurang, ya. Itu saya minta salah seorang staf saya supaya fokus kepada bagaimana nak merapatkan jurang hubungan human relation antara orang tua dengan orang muda ni. Orang muda pula lah dulu-dulu kan. Benda ni sebabkan pemikiran, saya setuju
dengan Dr. Syakir cakap tadi, pemikiran orang muda ni lain, orang tua lain. Tapi bagaimana kita nak mencari jalan untuk merapatkan kedua-dua golongan ni supaya dapat dimanfaatkan antara satu sama lain. Saya ambil contoh saya dengan mak saya orang tua. Tetapi kami mencari jalan untuk bagaimana nak memberi, membuat sesuatu program contohnya untuk memanfaatkan kita punya kepakaran ataupun orang lain punya kepakaran untuk pembangunan masyarakat, orang-orang kampung ni lah contohnya kan. Di situ saya rasa kita perlu cari jalan untuk lebih banyakkan lagi kajian tentang orang tua, mungkin gerontologi tu daripada aspek komunikasi, sebab suatu hari pun nanti orang muda akan jadi tua juga. Bila dia tak ada hubungan tu, dia akan tiada lagi generasi akan meneruskan mungkin kebajikan, perbuatan-perbuatan ataupun cara-cara berfikir yang bagus dipraktikkan oleh orang tua. Tapi orang muda bila dia terlalu kontra sangat ataupun asyik menentang saja, kita tidak menjadi jalan titik persamaan ataupun pertemuan, saya bimbang nanti warisan budaya yang perlu dibawa ataupun diteruskan oleh generasi yang akan datang tu akan terputus begitu saja. Ataupun mungkin orang tinggal pun macam mana rupa busana orang Melayu, busana ataupun rumah-rumah bentuk, reka bentuk orang Melayu. Sebab semua nak moden kan, melihat kepada moden. Mungkin saya punya pemikiran ataupun the way saya bincang perkara ni agak simple. Okey, bagus. Okey. Perlu fikirkanlah jalan macam persamaan antara orang tua dan orang muda ni. Okey. Kesimpulan. 1 minit seorang. Start dengan Dr. Raudah dulu. Oh, kali ni saya tak standby pula. Tak apa. Bagi 1 minit saja. Alhamdulillah, kesimpulannya mari kita sama-sama bekerja untuk memenuhi ruang-ruang penambahbaikan yang boleh kita lakukan dan sumbangkan yang terbaik, bukan sahaja untuk institusi kita tetapi juga untuk negara kita, insya-Allah. Cari setiap ruang yang possible untuk kita contribute dan try our best, sentiasa pasakkan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dr. Syakir. Baik, bro. Orang muda ni harta yang sangat mahal untuk negara. Kalau kita bincang pada petang ni, kita rasakan ia sekadar perbincangan kosong ataupun ia sebagai teori semata-mata sangat rugi. Kerana biasanya permulaan dengan perbincangan beginilah ia akan membentuk satu langkah dan juga satu bentuk pelaksanaan yang baik. Kerana kebiasaannya datang dengan teori tapi sebenarnya pulang dengan sesuatu perkara yang bermanfaat untuk negara itu lebih lebih bermanfaat kepada kita semua. InsyaAllah ini program yang cukup menarik dan insyaAllah dia memberi manfaat yang besar kepada anak-anak muda kita. InsyaAllah akan ada langkah. Dr. Qamar Zaman. Ya Datuk, nak ringkas saja. Orang muda ini merupakan satu generasi yang harapan negara, tetapi harapan negara ini memerlukan tunjuk ajar daripada generasi yang senior, generasi yang tua. Jadi maknanya kena saling melengkapi. Mana golongan muda ini tidak boleh mendabik dada kata mereka ni hebat ataupun mereka ini lebih kuat, lebih berilmu daripada golongan tua, tapi mereka ni masih lagi ada kekurangan dan memerlukan daripada bimbingan daripada orang tua. Allah Alam. Okey, Dr. Nur. Adakah kita menjawab apa sebenarnya orang muda mahu? Ya. Ya, saya rasa ada juga jawapannya di situ sebab kita dah banyak jawapannya. Kita dah mula memahami, kita dah open up pada orang muda. Mungkin daripada hasil perbincangan ni kita berharapkan agar jurang antara orang tua dan orang muda tu dirapatkan. Orang muda juga jangan terlalu ego ataupun berasa dia tu lebih ke hadapan disebabkan teknologi tadi tu. Dan orang tua juga janganlah rasa dia terkebelakang ataupun sudah terlambat bagi dia untuk
mencuba teknologi yang ada. That's exceptional untuk Prof lah. Sebab terdapat juga kalau kita lihat dalam teori komunikasi pun ada yang laggard, ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang tunggu dulu, ya. Tapi kita kalau boleh tu kita tak nak orang muda ni tunggu dan lihat, tapi kita nak orang muda yang boleh bangun, boleh bangkit, boleh mendepani cabaran, tapi mestilah dengan kerangka yang betul lah, kerangka Islam dan juga mempunyai perancangan ataupun sistem nilai yang kuat di dalam jati diri mereka, insya-Allah. Dan orang tua jangan juga ignore ataupun tidak mengambil peduli kehendak orang muda, kerana mereka ni adalah satu permata yang betul-betul kita kena jaga untuk generasi yang akan datang, insya-Allah. Ya. Okey, terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekianlah 2 jam perbincangan saya dengan orang-orang muda kita, dan walaupun ada orang berpendapat ataupun meragukan sama ada kita telah mencapai jawapan daripada ataupun kepada persoalan kita, tapi bagi saya banyak jawapan-jawapan yang terdapat, tetapi perlu kepada satu renungan yang agak mendalam di kalangan mereka yang mendengar perbincangan ini, dan insya-Allah kita akan menyambung dalam siri-siri yang akan datang. Dan malah saya berjanji dengan pasukan yang pertama dahulu, mungkin ada 1-2 episod di mana kita akan kumpulkan antara orang tua dengan orang muda, dan kita akan berbincang dengan penuh mesra supaya segala kebaikan itu dapat dikumpulkan bersama. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.